Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita dalam ruang dialog ini dan kali ini kita berada dalam dialog dakwah kali yang ke-8. Tajuk forum kita pada petang ini ialah dakwah di Malaysia, persoalan tentang sasaran. Kita ada empat ahli panel yang hebat-hebat semuanya. Saya pilih daripada yang terpilih, iaitu satu Profesor Madya Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim. Ui, panjang namanya tu. Jadi kalau kat Brunei tu kita nak ukur hebat-hebat orang tu, siapa yang namanya paling panjang, dia yang paling hebat. Itu di Brunei lah. tidak di Malaysia. Agak maaflah rakan-rakan dari Brunei, jangan marah, saya bergurau aja. Iaitu Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Panel yang kedua ialah bekas timbalan menteri kita, Menteri Agama kita. Dulunya seorang pendakwah yang popular, selebriti TV, terutama sekali orang perkenal pada waktu itu, tapi ditangkap oleh orang politik. Heret dia masuk politik, maka dia berkecimpung dalam politik dan dia ada pengalaman sebagai seorang timbalan menteri. Dan hari ini kita boleh dengar lah mana selesa sebagai orang menteri, orang politik ke, orang dakwah ke, dan sebagainya. Ini tahun khidmat Datuk ialah pada 2008 dan 2013, iaitu masa tu Perdana Menteri siapa Datuk? Perdana Menteri saya sempat dua orang lah, Yang Amat Berhormat Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib. Oh, dua Perdana Menteri. Macam saya sempat dengan dua Presiden Mesir, Nasir dengan Sadat. Kita boleh bezalah antara dua tu macam mana. Kemudian yang ketiga ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Nuh Dalimin. Saya selalu bila ingat profesor ni lupa Nuh tu. Saya selalu ingat Dalimin sebab Dalimin ni namanya manis, macam lemak manis, nama Dalimin. Beliau mempunyai cerita yang lama kat Universiti, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2005 sampai 2008 dan kemudiannya Naib Chancellor Universiti Tun Hussein Un. Mungkin ini pada tahun 2008, 2016 ni 2008 tu macam founder lah, baru tubuhkan universiti pada waktu itu dah, 2008 tu. Ya. Founder father lah. Yang keempatnya ini sesepuh kita. Kita dengan Profesor ni sebelum COVID tu kita balik pada Jakarta, ada satu istilah sesepuh, iaitu seorang senior yang dihormati. Begitu Prof. Kawan kita tu dah meninggal, Prof. Sedar yang kita jumpa di di Muhammadiyah tu, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun, Profesor Emeritus bagi Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Beliau ni tidak pernah lama menjadi dekan Fakulti Pendidikan, macam itu saya katakan tadi, sesepuh kepada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya dan pernah menjawat sebagai Naib Chancellor sekejap. Masa peralihan tu kita inner circle tu, orang ni duduk sini, kita duduk di situ. Dan saya Mahmud Zudi sebagai biasa moderator kepada forum ini, bersama saya penerbit forum kita yang setia, iaitu Dr. Basri Hussein. Jadi biasanya saya tidak ada intro. Jadi orang kata kalau moderator ni ada intro panjang pula, orang kata ini panel yang kelima. Jadi saya tak nak cerita macam tu lah. Okey, Datuk Izhar, nak pergi pada orang yang paling muda lah. Muda, bukan lagi muda dan bergaya. Saya nak tanya hal peribadi ni. Sebenarnya Datuk Izhar ni apabila memulakan dakwah,
daripada dulu sampai sekarang. Kepada siapa sebenarnya Datuk berdakwah dan untuk apa sebenarnya? Pendek soalan. Okey. Tapi jawapan panjang. Simple soalan Datuk Mahmud, Datuk Ya. Masita, Datuk Prof, Dr. Muhammad Noh, Prof Dr. Muhammad Ishak, Dr. Ishak dan semua yang menonton pada petang ini. Sebenarnya saya ni daripada dulu saya berpegang dengan nasihat guru saya, Profesor Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Mana dia memang selalu pesan kepada saya agar kita menyebarkan fake yang contemporary, yang bersifat semasa, dan kita bagi anak-anak muda kita faham tentang isu-isu fake semasa. Jadi itu sebabnya daripada awal saya berkecimpung daripada tahun 2002, ya, berkecimpung di surau, di masjid. Memang saya fokus kepada anak-anak muda, dan itu sebabnya kalau tengok di dalam Facebook saya ada 1 juta orang. Ya, kebanyakannya adalah orang muda, Datuk. Orang muda, alhamdulillah, dan umur di antara 20-an ke 40-an. Jadi kita boleh baca kat situ. Dan sasarannya orang muda. Ya, saya sasaran orang muda, dan saya juga mempunyai follower di Instagram yang lebih daripada 1/2 juta. Yang mana semua mereka adalah orang muda. Jadi macam mana saya mendekati mereka? Saya cuba membawakan isu-isu semasa, memperkenalkan anak-anak muda tentang hukum hakam yang bersifat toleransi. Yang mana hukum hakam yang ada dengan kita pada hari ini, kalau benda-benda yang qat'iyyus thubut, qat'iyyus dalalah, dia tak boleh buat apa. Ya. Datuk. Ya. Seingat saya Buti ni mati ditembak oleh sebab fake semasanya. Betul tak? Ya, betul. Dia cuba cuba cerita sikit. Dia sebenarnya kalau tanya kepada kawan-kawan saya yang berada di Syria dan masih ada lagi, mereka kata bukan ditembak tetapi dibom. Ya, masa tapi dalam YouTube tu kena tembak. Okey, sorry. Kena bom. Dia dalam YouTube memang kena bom. Tetapi selepas itu ada lagi yang datang kemudian menembak secara rambang. Dia 2 version. Sebab benda tu di bawah inilah benda-benda mukhabarat. Jadi maknanya memang tak nafikanlah. Saya berpegang dengan nasihat beliau agar kita menyampaikan fake semasa. Sebab saya jadi minat kepada beliau ni bukan apa. Sebab dia buat buku fake sirah. Saya rasa Datuk Masita pun baca sebab dia orang tafsir. Antara orang pertama yang saya baca masa tu tengah makan musabahah di Syria. Pagi-pagi saya baca, saya buka surat khabar Arab. Awal talibah hasalat ala daratil imtiyaz. Syaraf ula kan? Imtiyaz syaraf ula di Jamiatul Azhar. Siapa dia? Datuk Masita? Datuk Masita, ya. Masuk surat khabar Syria. Saya masa tu saya kata, man hadhil mar'ah? Siapa perempuan ini? Tapi alhamdulillah akhirnya berkenalan di forum perdana, kemudian di YouTube dan sebagainya. Jadi makna nama Datuk Masita tu sampai ke Syria lah. Jadi bila saya baca, saya kata Masya Allah. Jadi masa itulah saya ingat, masa saya baca Dr. Syed Ramadan Al-Buti punya buku, Fiqh Sirah, dia buku yang sangat payah sebenarnya. Dia lebih kuat. Pemikiran Prof. Syed Ramadan Al-Buti ni, dia lebih kurang macam Datuk Mahmud Zuhdi sebenarnya. Dia creepy. Sebab tu dia boleh jadi penceramah yang hebat pun. Dia pandai tu, apa tu, dia sub kan tu, dia singgah kat Datuk Masita sikit, dia singgah kat saya sikit. Saya faham lah. Saya bukan nak memboleh, tetapi sebab saya suka membaca, saya suka mengkaji latar belakang penulisan. Kalau jadi macam ni Datuk Masita lebih daripada 3 minit pun okey. Tapi bila saya tengok kesusahan yang ada dalam tulisan Dr. Syed Ramadan Al-Buti tu, dia menyampaikan masa kuliah, dia menyampaikan dalam situasi yang sangat santai. Menyebabkan anak muda macam saya faham setiap tulisan yang dibuat dalam fiqh sirah tersebut. Dia gabungkan antara sirah dengan fiqh. Ini jarang berlaku. Itu sebabnya dia termasuk daripada buku yang best seller seluruh dunia. Kerana dia panggil tahlilus siyar. Dia menganalisis sejarah dengan fiqh. Jadi itu sebabnya bila saya balik ke Malaysia, saya berazam untuk bersama-sama dengan anak muda. Jadi alhamdulillah bila kita tengok sambutan anak muda tu memang luar biasa. Bila saya pergi ceramah di mana-mana, kebanyakannya adalah orang muda bawah 40.
Okey. Jadi itu antara sasaran saya, dan saya berjaya mewujudkan geng Surau Putrajaya. Tu geng-geng kita lah, anak-anak muda yang menghidupkan majlis ilmu di Putrajaya, Datuk. Okey lah, cukup tu. Kita ambil basic di situ dulu. Okey. Saya nak berpindah kepada Datuk Masyitah lah. Datuk ni orang ada dua dunia. Itu Datuk Izhar satu dunia saja, dunia dakwah dan akademik itu sebagai basic. Datuk ni kalau akademik, dakwah dan politik. Antara aktivis dakwah dan aktivis politik, tentunya ada sasaran yang berbeza dan tujuan berbeza. Cuba Datuk huraikan kepada kita nak berfaedah lah, mendapat faedah pada pengalaman Datuk. Bukan semua orang dapat faedah tu. Silakan Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, panelis-panelis yang tersohor pada petang ini, yang berbahagia Dr. Datuk Izhar, Datuk Noor, Profesor Ishak, dan semua yang dapat bersama-sama pada petang ini dalam majlis ilmu kita. Jadi pertamanya Prof, bila kita bercakap ini, kita bercakap tentang sasaran. Ataupun kita kata target dakwah kita lah. Penting kita nak kenal pasti target tu bukan apa. Bila kita tahu target, kita boleh menyusun supaya kita menepati kepada kehendak target. Macam Dr. Izhar tadi, Datuk Izhar, dia kata target dia orang muda. Jadi yang sesuai pada orang muda ini lebih kepada fiqh dan juga sirah, itu lebih sesuai kepada mereka. Bila kita bercakap tentang politik, ramai yang merasakan bahawa politik ni seolah terasing daripada dakwah. Tapi kita jangan lupa bahawa Islam sebagai way of life dan kesyumulan Islam itu sendiri tidak pernah mengkesampingkan dunia dakwah dengan dunia politik. Bahkan setelah masuk dalam dua dunia ini, saya melihat bahawa kita tidak boleh bercakap tentang dakwah tanpa menyentuh tentang politik. Datuk. Orang cerita tentang politik dakwah dengan dakwah politik. Ya. Beza tu Datuk. Dakwah, saya lihat bahawa apa yang saya berada sekarang ni ialah dakwah politik. Ataupun kita kata macam dakwah siasiyah. Bukan siasat dakwah. Bukan politik dakwah. Politik dakwah ni ada masuk dakwah, dia adalah politik dia nak naik ke, nak dapat datuk ke apa. Itu dia punya politik. Tapi dekat sini dakwah politik. Macam mana kita duduk dalam politik itu dan menjadikan ia bidang dakwah yang memang itu telah terbukti dalam Al-Quran. Misi para anbiya dan rasul ini dihantar kepada target kluster yang paling mencabar sekali, ialah kluster pembesar, kluster pemerintah, kluster orang-orang politik. Itulah kluster yang saya melihat politikus ini, kalau boleh saya pakailah politikus sebab sinar harian pakai polikatak pula kan dalam dulu. Tapi maknanya saya melihat bahawa misi umpamanya macam Nabi Musa dihantar kepada seorang pembesar dan politician. Bahkan ada pendakwa nabi-nabi yang memang seorang politician seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf macam tu kan? Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Sulaiman. Ya betul. Mereka adalah politician. Jadi kenapa kita nak mengkesampingkan? Bahkan Prof Datuk kalau kita tengok dalam Majlis Dakwah Negara sini, kita ada WhatsApp group dalam bidang dakwah misalnya. Kalau orang tu sentuh politik je, dia akan jawab, tolong jangan cakap-cakap politik dalam grup ni adalah grup dakwah saja. Dia takut dan rasa sangat allergic. Kenapa Adakah kita merasakan sasaran kita tu tak boleh nak bercakap langsung tentang politik, atau dengarlah orang grup dakwah, jangan tafsiran kita tentang politik sebenarnya? Adakah kita nampak politik itu terlalu jijik sampai tak boleh dibincangkan, sedangkan kalau kita mengkaji keadaan yang sebenarnya, politik dan dakwah tak dapat dipisahkan. Politik, dakwah dan politik berpisah tiada. Kalau tidak, takkanlah pengurusi kita sendiri 44 tahun yang lalu berkecimpung dalam parti berjasa. Bahkan memegang jawatan tertinggi sebagai setiausaha agung ketika tahun 1927 dalam pemerintahan awal bersama-sama dengan Allahyarham Datuk Bijasura Muhammad bin Nasir. Saya mengikuti kepada semua perkembangan. Itu cerita sudah dikuburkan. Tapi orang sekarang ni marah, Datuk. Bukan politik tu. Kelahi tu. Itulah kita kata kena dakwahkan mereka ni bagi faham. Politik you masuk tu adakah sekadar nak turunkan orang you nak naik?
orang ni tak bagus, you yang seorang saja bagus. Bagaimana kita menilai bagusnya kat situ? Maka bila kita hari ini Datuk Profesor Pengurusi, bila kita cakap tentang sasaran kita, pertamanya macam Datuk sebut tadi soalan, mengenal pasti pasaran kita, sasaran kita, target group kita siapa, supaya strategi itu mengena, menepati dakwah kita juga sampai kepada target group atau sasaran kita untuk kita bincangkan. Jadi saya ulang balik dan saya menekankan, saya rasa Datuk bersetuju dengan saya bahawa politik dan dakwah itu tak boleh berpisah. Tak boleh dipisahkan. Tidak, pada saya, kerana kesyumulan Islam itu sendiri tidak menolak bahawa soal pentadbiran, soal kenegaraan adalah perkara yang perlu kita bincangkan. Jadi saya haraplah sangat dalam grup majlis dakwah ni tak rasa allergic sangat dengan soal politik ni, sebab selalu Datuk bila saya ikut kepada WhatsApp group je, maaf ya ini grup pengajian, jangan cakap politik, maaf ya ini grup masjid, jangan sentuh politik, maaf ya ini grup dakwah, jangan sentuh-sentuh politik. Mungkin macam Datuk sebut tadi, kita masih lagi sangat kecilkan skop kita soal politik ni, nampak bergaduh. Politik ni bergaduh. Itu intro saya lah. Terima kasih Datuk. Okay. Terima kasih Datuk. Itu satu pandangan yang kita bergembira dengan pandangan itu, sebab orang melihat politik itu berkelahi. Tapi Datuk Masyitah melihat politik itu ialah harmonisasikan dakwah. Dengan dakwah itu yang betul, terutama sekali dakwah orang-orang atasan. Okey. Datuk Noh, Prof. Prof Emeritus Datuk Noh. Datuk ni orang yang duduk jadi naik chancellor dalam dua suasana. Di UMS Sabah lain, di Tun Hussein lain tu. Saya pun pergi dua-dua tu. Ingat masa Datuk duduk di Sabah pun dah saya sampai. Jadi sekarang ni, kalau kita kata kampus itu sebagai satu sasaran dakwah, macam mana ni? Ada pengalaman yang manis dan pahitnya. Datuk Prof, kita di Malaysia, terutama Universiti Awam, IPTA, diletakkan di lokasi-lokasi yang berbeza. Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sarawak di Kuching, dan yang lain-lain juga di lokasi-lokasi yang berbeza. Universiti Tun Hussein On Malaysia berada di kawasan Parlimen Seri Gading, yang ahli parlimennya satu ketika dulu ialah Tun Hussein On. Jadi lokasi-lokasi kampus ni berada dengan masyarakat, dan dia sudah pasti menjadi satu tumpuan untuk sasaran dakwah kita. Bukan hanya kepada ahli akademik, bukan hanya kepada pentadbir, kepada pelajar, juga kepada masyarakat di mana kita berada. Jadi peranan masyarakat itu, dia melihatkan dakwah di peringkat universiti itu adalah pendekatan dakwah pendidikan yang paling tinggi lah. Kalau di Parit Raja tu kebetulan Datuk Musi itu depan rumah ibu saya. Jadi saya sebenarnya masuk naik chancellor yang beruntung lah, kena menjadi naik chancellor di depan rumah ibu. Jadi hari-hari boleh makan nasi rumah mak lah. Allah beruntungnya. Allah tentukan pula bila saya ke Parit Raja sebagai naib chancellor tu, ibu telah kembali ke rahmatullah. Jadi itulah saya. Jadi tentunya di universiti Datuk, kita ada penduduk kekal, iaitu para pentadbir, para ahli akademik dan masyarakat sekeliling, dan juga penduduk ataupun warga yang ada bersama kita 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Yang ini adalah para pelajar semula. Jadi di situ kepimpinan universiti selalunya berdepan dengan beberapa cabaran. Salah satu daripadanya ialah saya juga pernah menjadi timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar selama 7 tahun di Universiti Malaysia Sabah. Dan selalunya bila isu-isu dakwah ni dikaitkan dengan politik. Ini politik PAS atau politik UMNO atau politik mana. Begitu. Jadi kadang-kadang dia menakutkan kan. Kerana di luar negara dulu Datuk, waktu saya di London pun, kita ada MISG, kita ada IRC, kita ada. Jadi aktiviti pelajar ketika itu banyak yang mulut luas sekalinya Suara Islam lah Datuk ya.
suara Islam. Tapi sekarang nampak semua dah jadi ikram pula bila saya baca balik. Oh, kawan-kawan IRC di London dulu dah jadi ikram pula, dah jadi parti politik lain pula dan sebagainya. Jadi di universiti sudah pasti dia menjadi kedudukan yang sangat penting jika pendekatan dakwah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan itu balik kepada keberanian naib Chancellor dan juga Menteri Pendidikan ketika itu. Siapa tu? Menteri ketika itu pendidikan? Sekarang ni pendidikan tinggi ialah masa tu. Waktu zaman saya di Sabah itu, Menteri Pendidikan ialah Datuk Isamuddin Tun Hussein dan juga Datuk Syafiq Saleh, ya. Okay. Datuk Syafiq Saleh, dan di UTHM waktu tu Datuk Khalid bin Nurdin. Salah. Ya, jadi itulah selalunya balik kepada Datuk Masitah tadi. Kadang-kadang universiti dapat teguran dari politik mengatakan ini macam mana pergi kat kampus Prof ini ramai pakai kopiah putih. Dia orang ni pelajar PAS ke gitu, ya? Ya. Sebenarnya Datuk, pelajar saya di Universiti Malaysia Sabah 40% pelajar asal Sabah. Ramai juga yang dokumennya belum selesai. Bukan tak ada dokumennya belum selesai. IC dia belum selesai. Jadi supaya tidak diganggu oleh polis, mereka pakai kopiah putih. Bukanlah dia menyokong parti politik. Itu yang berlaku lah. Tapi di Johor mudahlah. Di Batu Pahat tu sangat mudahlah kerana semua ada ahli sunnah wal jamaah, Majlis Agama Islam Johor selalu membantu, memberi sokongan, kegiatan masjid juga, keuangan untuk pelajar melakukan dakwah pun diberikan. Jadi suasananya berbezalah antara dua lokasi tadi. Itulah pendahuluan saya. Okey, terima kasih. Prof Ishak, ini bos kita ni, bos lama kita di Universiti Malaya ni, ya. Dia pembimbing semua. Jadi sebagai seorang ahli akademik dalam bidang pendidikan, apa Prof tengok kepada dakwah dari perspektif seorang profesor pendidikan? Dari segi sasaran. Prof Musi dan ahli panel sekalian, saya ini daripada asal-asal dulu saya orang cikgu, orang cikgu. Jadi bila saya orang cikgu ni dia mengajar, dia utamakan pendidikan lah. Sama ada pendidikan tu pada sekolah prasekolah, sekolah rendah, menengah, sampailah ke post university, post graduate lah. Jadi bila kita mengajar, prinsip yang pertama ialah target kita tu siapa. 5 tahun lain sikit, kalau dah post graduate lain sikit dan sebagainya. Jadi itu prinsip pertama. Jadi dengan itu kita dapati walaupun sama umur tapi berlainan keupayaan dia, berlainan kesediaan dia untuk nak dengar apa yang kita nak cakap tadi. Maka dengan itu barulah prinsipnya lah, kalau kita target itu kita betul-betul faham, maka apa yang kita nak sampaikan lebih berkesan lah. So kita analisiskan dulu target kita, siapa yang kita nak ajar. Walaupun grup tu mungkin kumpulan kecil, sederhana besar, kalau lebih ramai lagi itu lainlah. Jadi itu dia punya prinsip. Jadi sebab itu saya daripada dulu pun saya berminat nak tahu kenapa orang tak boleh faham sesuatu dalam bincang pendidikan Islam. Salah satunya saya heran sekali, 80% daripada pelajar kita tak faham Fatihah. Dia solat tapi dia tak faham Fatihah. Kita seperti yang Prof dia pasal Fatihah tu bagi mereka itu terlampau kudus, tak payah nak faham. Tak ada. Saya heran dah. Jadi bila saya bagi ujian, simple saja aja. Saya bagi ujian. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Tulis dalam bahasa Melayu apa. 80% tak boleh tulis tu makna dia. Jadi 80%. Itu ujian saya very simple saja. Saya masuk dalam soal selidik pun begitu, dia tak boleh jawab. Ini termasuklah orang pelajar universiti pun.
Ya, ya, ya. Jadi saya heran kenapa asas Islam ataupun dalam ni ialah solat. Jadi mereka tak faham apa yang mereka baca dalam solat itu. Jadi sebab tu kita buat buku lah. Saya dikumpulkan 5-6 orang pensyarah daripada pengajar Islam sebagainya, yang pandai-pandai daripada Al-Azhar pun ada, Islam University pun ada. Kita buat buku lah seperti yang Prof beri pendahuluan dia tu. Buku tu kita baca laku. Banyak orang beli. Berapa kali cetak dah, Prof? 35 kali cetak di Malaysia. Cuba tengok. Pura banyak di Indonesia. Dia buat ejen di Malaysia, di Indonesia print buku tu untuk mengajar. Kita tulis hak mudah-mudah sikit. Jadi saya rasa kita pergi sangat, bila saya tengok bincang yang orang tinggi-tinggi sangat ni, saya ingat banyak orang tak faham apa yang mereka cakap tu. Ikut sajalah. Jadi tak ada soalan nak jawab. Di satu, mereka ni perlukan soal jawab. Mereka peluang untuk nak tanya. Kalau tak faham kena tanya lagi. Jadi dengan itu baru mereka rasa bahawa, macam contoh solat lah, baru dia faham solat tu. Baru dia rasa bahawa solat ini begitu je. Kita mohon petunjuk pada Allah, kita komunikasi dengan dia, kita cakap dia, tu kan ya. Jadi itu mesej itu, cara itu tak disampaikan kepada kebanyakan pelajar lah kita. Jadi sasaran dia pelajar lah. Yalah. Jadi itu yang pertama. Target kita tu nak sesuaikan dengan keadaan. Salah siapa tu, Prof? Ustaz-ustaz di sekolah rendah ke, sekolah menengah ke? Guru universiti tak salah dah, sebab dia takkan ada cerita tu dia bila budak nak masuk universiti. Jadi kita menyusahkan dengan macam-macam tafsir yang agak melampau daripada apa yang perlu. Tafsir tu perlu, tapi nantilah asas begitu dulu. Sebab itu saya ajar begitu. Mereka dah tahu. Prof, zaman saya dulu belajar sastra Arab tu, hafal sajak-sajak zaman jahiliah tu. Sajak cintanya, sajak Arabnya, sajak apa semua sekali. Sampai sekarang ni lebih ingat pada Quran tu. Betul. Saya hafal, mereka kena hafal. Kena hafal Fatihah tu, kena hafal. Dan saya kata kalau boleh tahu juga, hafal juga makna dia tu, supaya bila semayang, bila kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dalam hati pikiran dia mata pergi. Jadi rupanya orang tak khusyuk ni bila dia tak faham. Very simple je. Prof, penyakit saya kan bila saya baca apa tu ada Abi Lahabin kan, dia selalu lupa. Itu kitab biasa tak apalah. Saya selalu baca tiada, dia ingat Abi Jahalin, dia ingat Abu Jahal. Jadi tukar pula Abu Jahal sebab kita berpandu kepada arti. Macam mana pula ni? Itu okey, pertama saya tak mau jadi complicated. Dia ajar yang mudah-mudah saja. Kalau kita ambil benda yang complicated, dia tak guna pun dalam tu. Kita guna Auzubillahi binnas, Auzubillahi falaq. Kita belajar dia dulu. Apa erti dia? Oh, gitu. Kita minta panduan lah. Kita minta dengan syaitan hasut kita ke? Betul. Kita minta perlindungan daripada orang-orang yang orang-orang yang zalim dan sebagainya. Maka dengan itu, bila dia maknanya berasaskan kepada objektif umum ayat-ayat itu kita baca. Kita ambil tak baca. Kami tak dalam buku tu kita tak ambil perkataan tak baca dah tak masuk. Kita ada 5 je ayat yang mereka rasa penting untuk mereka tahu makna dia dan mereka semayang tu ada makna dia. Takut ahli sunnah wal jamaah kelahi dengan tak mau. Apa tangan tu pula. Okey. Itu kita tak mau. Tentang cara nak angkat tangan apa semua tu orang lain ajarlah, tapi yang mustahil. Pasal 80% saya pun sekarang ni ada ustaz yang ajar ni lah guna buku tu. Dia ajar tajwid banyak. Dia ajar cara nak sebutan banyak. Saya kata makna dia betul saya faham. Jadi dari segi message dalam kita baca tu dan juga Quran sendiri, saya perhatikan tradisi kita mengajar Quran saja. Kita tak ajar, kita hafal je. Kita tajwid, hafal apa semua, tapi makna dia tak ada langsung. Kebanyakannya. Ini satu gap, macam. Okey, Prof. Kita setakat tu dulu. Dari segi kita sambung masalah lain pula kan. Okey, Prof.
Terima kasih. Apa tu line Prof pun tak berapa ada, kadang dia putus. Harapnya dalam cloud nanti dia tidak putuslah. Okey. Semalam kita ada satu RTD apa tu persidangan meja bulat dan orang duk bincang tentang plan strategi. Jadi plan strategi ni saya rasa ketiadaan plan strategi menjadikan salah satu sebab mengapa kita celaru dalam menentukan kita punya sasaran. Cuba kita santaikan perbincangan, siapa nak mula pun mulalah. Boleh cross. Nak mula-mula boleh kita cross lah. Saya ambil contoh dulu pendidikan lah. Ya. Tak apa. Saya perhatikan dalam keadaan sekarang, COVID ni, maknanya murid tak pergi sekolah, pelajar tak pergi sekolah. Saya bertanya diri saya. Ya. Anggarkan cara siapa yang bantu dia belajar di rumah. Saya jangkakan ini untuk murid K3, murid prasekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3. Mereka ni kalau tak diajar membaca dan menulis, sama ada bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, Quran ke, dia orang tak akan dapat asas literasi dipanggil, membaca menulis. Kalau tak ada asas ni, mereka macam mana nak baca buku teks, buku lain-lain? Tak boleh. Maka dengan itu, dah berapa, hampir 2 tahun dah mereka tak pergi sekolah ni. Dan saya dapati dahlah anak-anak saudara dan sebagainya, mereka tak boleh tumpu, ada setengah tumpu lah. Ibu bapa pun kadang-kadang Jadi ini I call it lost generation. Generasi. Kalau tak ada asas, mereka teruskan tak boleh punya. Jadi sebab saya salah satu saya punya cadangan saya bagi pada tahu kerajaan, ini janganlah terbiar belajar mereka. Murid lepas ni kena remedi lah. Okey, kita balik kepada soal plan strategik tadi. Yalah, plan strategik itulah mesti adalah dalam. Jadi macam mana nak buat ni? Bagi saya dalam pendidikan saya kata kena buat semula dari segi bukan dululah. Sekarang saya kata student directed learning. Student directed learning. Mana dia kena belajar sendiri. Bagaimana kita nak bantu dia belajar sendiri? Mana pemikiran kita bagaimana kita nak bantu belajar dia sendiri. Dengan itu cara modular, cara lebih teratur, sequential, cara lebih bila dia tanya pun kita tahu di mana dia berada. Kerana kita tak boleh buat secara sekolah dah. Kita tak nampak dia. Dia kena buat sendiri. So student directed teaching ni, directed learning ni lebih strategik. Dia punya teorinya lain daripada ni. Artinya target kita ialah membolehkan dia, enable dia, membolehkan dia belajar sendiri dengan cara modul, cara ansur maju, sequential. Okey Prof, bolehkah saya faham untuk kita bincang? Saya Datuk. Kalau saya boleh chip in sikit lah. Saya tengok tadi macam Datuk Dr. Izhar, dia banyak menceritakan tentang orang muda, tentu dia ada plan yang tersendiri. Dan kalau tengok pada apa yang dibincangkan oleh Datuk Dr. Izhar tadi, saya nampak bahawa dia lebih kepada simplified benda-benda ini supaya lebih komprehensif dan tidak complicated. Nah, bila kita nak bercakap tentang plan strategi, pertamanya saya nak tekankan plan strategi ni memang kena ada sebab sangat penting, tetapi untuk ada plan strategi pun kita juga kena ada semakan. Tapi siapa yang nak buat plan strategi yang besar dan semakan berkala? Setakat ini semua pendakwah-pendakwah membuat plan strategi yang berbentuk individual. Maknanya masing-masing bergerak individually. Jadi saya rasa kewujudan Majlis Dakwah Negara ini sudah sampai masanya untuk melihat satu plan strategi yang besar. Kalau kita melihat kepada misionari Kristian, mereka mempunyai strategi yang sangat rapi. Bermula dengan kebajikan, menghampirkan diri, dan akhirnya apa dia punya fokusnya? Menarik orang ini untuk masuk kepada agama mereka. Jadi dia ada satu plan strategi. Mungkin perancangan rapi, perancangan yang serius dan sistematik, terarah, yang ada kesinambungan sehingga ada plan strategi jangka panjang, jangka pendek, di situ kita memang lag. Terus terang kita kena mengaku, Prof, kita memang ada kekurangan sikit dari segi mengatur, tidak seperti musuh kita yang lebih mengatur sebab mereka ada benda yang mereka nak capai.
Sebab itu mungkin dalam keadaan ini bila bercakap tentang plan strategi, kita juga kena bercakap tentang sasaran dan juga fokus kita di mana lah. Itu yang penting. Cuma saya tak berapa setuju sikit Prof, maafkan saya kalau kita kata kecelaruan dalam menentukan sasaran ataupun tak celaru ni? Saya tak setuju. Sebab pada saya bukan celaru tetapi kepelbagaian. Sebab dakwah ini boleh berasaskan kepada kepelbagaian. Ada dakwah yang berasaskan kepada kebajikan. Ada dakwah yang berasaskan kepada misi kemanusiaan. Ada dakwah yang berasaskan kepada menarik mu'alaf. Ada dakwah yang berasaskan kepada bantuan. Ada dakwah berasaskan kepada politik. Jadi saya tak nampak itu sebagai celaru. Saya nak lihat itu sebagai satu kepelbagaian yang diraikan. Tetapi kita perlu ada satu rangka besar bagaimana nak mengatur plan strategi ini supaya akhirnya dalam kepelbagaian itu terarah kepada satu mencapai matlamat kita. Itu mungkin ada sedikit kekurangan pandangan saya yang lemah ni lah mungkin saya rasa profesor-profesor kita betul. Maknanya daripada kepelbagaian itu distrukturkan, macam kita kata 100 anak sungai daripada ulu sampai ke hilir ni dia sampai ke muara sebagai satu sungai masuk ke muara dah. Sebab kita tak ada satu plan besar. Prof, kalau kita tengok, Nabi SAW daripada awal dah ada plan. Kalau untuk orang Arab, dia planted Abu Bakar. Kalau untuk orang Negro, dia planted Bilal. Kalau untuk bangsa Rom, dia plankan Suhaib. Kalau untuk bangsa Parsi, dia ada Salman wakilnya. Kalau di kalangan perempuan, ada Khadijah radhiyallahu anha. Kalau di kalangan kanak-kanak, ada Ali radhiyallahu. Kalau di kalangan hartawan, ada Utsman. Kalau di kalangan orang miskin, ada Ammar. Jadi dah ada. Begitu. Pakaiannya ada. Kita belum cukup lagi ni. Ada seorang masuk politik pun orang dah riuh ini dah apa ke politik. Kat situ kita kena tengok dalam satu kerangka yang lebih besar sebenarnya, Prof. Datuk Izzah ada berapa orang ahli, Datuk Izzah? Plan strategi Datuk Izzah sebagai orang yang dakwah pada orang muda sebagai anda sudah ada berapa ahli sekarang ni sudah dicipta mengikut teori Datuk Masyidah? Ahli maksud Datuk macam mana ahli tu? Ahli bin Abi Talib lah, orang muda kan. Oh, orang ahli. Tapi kalau saya nak tengok dalam saya boleh tengok pada data. Bila saya tengok dalam Facebook ya daripada dekat 1 juta orang itu, hampir 79% adalah anak muda ahli. Ya, anak muda. Tidak semua anak muda tu ahli dah Datuk Masyidah. Tidak semua ahli. Tak, maksudnya orang muda yang follow kita, yang boleh bagi komen, bagi pandangan. Cuma saya tengok bila Datuk sebut tentang orang kata apa? Tentang plan strategi. Saya setujulah dengan Datuk Masyidah, setuju dengan Datuk juga yang cuba buat sesuatu yang baru. Yang mana kalau kita tengok hari ni sistem dakwah di Malaysia ini sudah rancak berjalan. Ya, kalau tengok Facebook, YouTube, TV, semua dia ada kaedah masing-masing. Ada kaedah menyanyi, ada kaedah orang kata apa ceramah santai, ada kaedah menggunakan bahasa dialek kampung, bahasa dialek negeri dan sebagainya. Kaedah yang berbagai. Cuma apa yang saya nak katakan, bila bertembung antara akademik dengan ceramah orang awam. Ya, kalau kita buat ada di UiTM tak salah saya dia buat kajian. Dia buat kajian bahawa orang hari ini, masyarakat hari ini, dia nak dengar sesuatu benda itu dalam santai. Itu sebabnya kita payah nak jumpa profesor-profesor yang dikenali dalam kalangan masyarakat. Saya pergi ke Prof. That's the reality. Itu dah cabar kita. Yang mana ni? Bukan. Saya tengok dari sudut macam kami di UKM, kita cuba membumikan UKM. Maksudnya sekarang ini kita cuba nak memastikan bahawa orang awam di bandar itu atau di bandar dan juga di kampung-kampung kenal profesor kita. Macam mana cara dia? Sebab mereka ni alim ulama. Bagi saya alim ulama walaupun dalam bidang yang berbagai. Ya, walaupun bidang sastra dia tetap alim ulama, walaupun dalam bidang kejuruteraan dia tetap alim ulama. Masyarakat lebih mengenali artis berbanding profesor. Why? Jadi itu satu benda yang perlu kita lihat dan perlu kena ada plan strategik. Macam mana kita sampaikan maklumat ini kepada masyarakat.
Jadi itu sebabnya macam apa yang Datuk Masyitah sebut, pertama kita kena ada plan umum. Plan umum kita kena ada macam mana cara nak menyampaikan dakwah ilmu ini kepada masyarakat. Sebagai contoh saya katakan, umum plan umum. Plan umum contoh penyampaian yang dibawa oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Yusof Osman. Ini sangat dikenali, orang kampung pun kenal. Orang kampung kenal dia sebagai Prof. Osman. Sebab apa? Sebab dia dikenali sebagai seorang pakar fizik, tetapi dia mengaitkan fizik itu dengan Islam. Penyampaian yang very simple. Itu yang kita nak. Ini bila saya tolong, saya panggil profesor-profesor masuk dalam TV bersama-sama. Kadang-kadang dia cakap terlalu tinggi, orang kampung tak faham. Itu salah satu daripada benda plan strategik yang perlu kita perbaiki. Maknanya kita nak tarik orang-orang universiti, pakar-pakar akademik ini yang pandai-pandai agar mereka ini sama-sama orang kata turun ke bawah. Maksudnya bukan hanya duduk dalam bilik sejuk. Selalu orang kata ni profesor ni pandai bilik sejuk je. Pakar konsep dia panggil. Dia panggil pakar konsep. Prof dari ni kita potong ni Datuk Izhar ni. Tanya Prof. Datuk. Saya faham sebab saya nak kongsi sebagai orang jadi muda. Prof Izhar ni suruh saya buat kajian bagaimana Ahmad Nispu itu diminati. Saya lepas ni saya nak buat kajian. Sebab saya seorang pada peminat Ahmad Nispu ni, tua-tua pun kita minat dia macam mana. Okey, macam mana Prof Dalimi? Ya. Saya rasa peranan yang perlu dilakukan oleh para profesor ni pelbagai. Sebenarnya Datuk, rumah saya ni namanya Physics Way, Jalan Fizik. Oh gitu. Tapi yang tinggal di sini 3 orang profesor fizik, saya, Profesor Yusof Osman dan Profesor Qaida Khalid. Dan 3 orang profesor ini sangat berbeza dari segi pendekatan aktiviti dan apa yang dia lakukan. Dan Profesor Datuk Yusof Osman tadi Datuk Isa dah sebut macam mana peranan dia. Kami sama-sama belajar di London dulu. Profesor Qaida dia lebih banyak fokus kepada aktiviti kegiatan dakwah di kampung Sungai Ramadalam. Oh gitu. Jadi dia memang terkenal lah di peringkat itu. Saya sendiri saya duduk macam-macam lah, kadang di Johor, kadang di sini. Tetapi Datuk, sebenarnya Datuk nak buat perancangan strategik itu untuk siapa? Untuk kerajaan, untuk parti politik, untuk organisasi? Untuk dakwah lah. Yalah, maksudnya itu milik siapa? Jadi macam Datuk Masyitah kata tadi, masing-masing buat plan strategik. Tapi saya katakan plan strategik masing-masing itu macam sungai-sungai kecil di hulu, ada 100-200. Kemudian bersimpang siur, apakah semua itu menyumbang kepada satu stream yang besar? Itu satu. Itu tak tanya lagi Datuk Masyitah tadi, kita terima setakat itu dulu. Kemudian setengah orang kata, banyak plan strategik itu ibaratnya kita berkayuh. 10 orang pengayuh dalam perahu yang satu, dia tak bergerak, duduk belaga kayuh je. Duduk belaga apa tu? Dipanggil apa tu? Pengayuh. Dayung. Dayung. Itu untuk cerita. Nanti kita perincikan lah. Ya. Sebab kalau kita lihat dari segi negara jiran, Datuk tadi sebut balik daripada Indonesia sebelum pandemik COVID ini, saya ingat Muhammadiyah pun besar, ahli dia 56 juta. Ya. Nahdlatul Ulama pun besar, ahli dia 95 juta. Dua-dua organisasi ini, kerana saya kebetulan Datuk saya sekolah di Indonesia dahulu. Dua-dua organisasi ini sangat... Nampak cakap bunyi Indom pun dulu-dulu gitu. Ya, kalau Bapak Profesor suruh saya bahasa Indonesia, ya bisa. Tapi Datuk, tak payah mampir lah. Saya pasti berbahasa Jawa, jadi... Oh benar. Jadi Datuk kan, kalau saya tengok organisasi seperti Muhammadiyah itu, plan strategik dia sangat jelas. Keuangan dia sangat jelas. Jumlah universiti dia pun cukup banyak dan agenda pendidikan ni sangat jelas. Jadi saya rasa perlu wadah demikian di Malaysia ini yang saya nampak dia bukan kalau majlis dakwah negara ni pada masa depan inilah
bentuk Muhammadiyah atau NU Malaysia, maka ini adalah satu pendekatan yang sangat menariklah. Kena mungkin Ikram ada pendekatan sendiri. Dekat rumah saya pun ada Jalan Abim, Datuk. Jadi Abim ada pendekatan sendiri dan sebagainya. Tapi orang muda mungkin seperti Datuk Ishak sebut tadi, dia ada pendekatan yang lebih menarik untuk dia. Dan saya nampak dalam gerakan di Muhammadiyah dan NU, orang muda terus bersama mereka. Datuk, saya mula-mula pergi mengenali orang-orang pejuang Indonesia ni tahun sebelum 80-an lah. Jadi tamu pada Port Nasir pada waktu itulah kita semangat-semangat. Dia cerita tentang apa-apa. Pada waktu itu Muhammadiyah dan Nahdah sangat bermusuh. Tapi pergi tahun lepas, Prof Ishak, kita lepas lah. Oh, mereka itu macam ni sekarang sudah. Ya, betul. Macam mana tu? Dia sudah ubah kan? Ya. Saya lihat bahawa ramai juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dahulunya adalah ahli NU. Termasuk juga Setiausaha Agung Muhammadiyah sekarang dulu adalah daripada keluarga Nahdlatul Ulama. Ramai juga pimpinan Nahdlatul Ulama dulu dia sekolah Muhammadiyah, daripada sekolah kebangsaan, sekolah menengah, masuk universiti. Jadi kedua-dua kumpulan ini bertembung di atas dan melihat bahawa tidak perlulah komplikasi buang masa pertentangan hari raya hari ini NU, besok Muhammadiyah, puasa Muhammadiyah dulu, hari raya ini NU. kena Datuk Masyitah jawab ni orang dia tu tiga empat parti sekarang ni. Okey, macam mana? Jadi saya tengok Datuk, kekuatan ekonomi dari segi Muhammadiyah sangat kuat. Sangat kuat. Jadi saya nampak strategic plan mereka itu bergerak dan siapa pun pimpinan, termasuk arwah Profesor Safi'i Ma'arif sebagai contoh ya, siapa pun mereka menuju ke arah itulah. Hal tuju yang dia perlu capai. Datuk Prof ada Profesor Pengurusi, saya rasa apa yang dah disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noh sebentar tadi itu dah yang kita nak ambil. Jadi pengalaman daripada Muhammadiyah dan NU juga kita tengok bahawa suara mereka ini didengari, dihormati, respected by the government. Because dia merupakan satu gerakan. Dia bukan setakat menjadi satu orang dakwah, tapi dia telah menjadi satu harakah, satu gerakan yang boleh menolak apa kehendak rakyat ketika itu. Jadi suara itu didengar. Inilah saya rasa MDN cuba berbuat sesuatu untuk menggembeling daripada pendakwah ni bersendirian. Kita ni umpama bilah-bilah lidi yang bertebaran, kita nak gembeling untuk mengikat dalam satu ikatan supaya kita menjadi satu force, satu kekuatan. Jadi saya rasa kita kena ambil lah apa yang Datuk Noh sebut tadi sebagai contoh NU dan Muhammadiyah tu, mungkin MDN boleh menyusun balik selepas ni. Baru duk belajar. Cerita Prof apa tu Ishak Arwah, apa kita belajar pergi Indonesia baru ni? Dari segi menentukan apa tu strategi. Itulah tadi penyatuan dua kumpulan tadi yang satu, dan mereka ada arah yang tuju yang jelas dan masing-masing ada kata keuangan yang cukup lah, ekonomi yang cukup, kemudian dakwah, sistem dakwah yang cukup, pendidikan, universiti. Kita jumpa semua mereka ni. Mereka memang tersusun. Mereka sendirilah buat, bukan kata ada kerajaan daripada pusat buat tolong. Mereka sendiri. Mereka self reliant. Dia ada bahkan mereka dia ada 4 Datuk Prof. Dia ada 4. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah dan ada lagi ulama tu. Majlis ulama. Dia bersatu sekarang. Satu semua. Jadi kuat begitulah. Itu pandangan saya lah. Okey. Datuk Izzah, nak tambah apa lagi? Saya tak ada apa sebab saya tengok apa cadangan-cadangan yang diberi itu baik sangat. Contoh-contoh Muhammadiyah macam Prof Noh sebut, Prof Ishak sebut. Tapi apa yang saya tengok sekarang dari aspek MDN lah ya. Kita bercelaru apabila kita tidak ada orang kata apa model yang betul sebenarnya.
minta maaf saya sebut lah, sebab saya duduk tengok juga kan, bila kita punya gagasan yang nak dibawa oleh Datuk Mahmud Zudi itu bagus, tetapi kita tidak mempunyai bajet yang baik untuk kita menghasilkan model-model itu. Macam Muhammadiyah ada model. Korporat kerajaan lah Datuk. Kami ni kita pandai nak cari duit. Korporat kerajaan lah yang tak bantu kami ya. Itu masalah dia. Itu perlunya datuk-datuk sekalian. Kita perlukan orang-orang lama untuk carikan duit. Dan orang konsep politik. Dia mudah. Orang muda bekerja. Dia orang muda dah. Dan perlukan orang politik, perlukan pemerintah bersama, Dr. Izhad. Betul. Didanani ruwadah rahim. Kalau tidak, agama tidak. Saya ingat nak fikir nak jadi peminta sedekah jalanan untuk perjuangan dakwah. Sebenarnya, Datuk, saya nampak ada ruang dan laluan sebenarnya. Cumanya macam mana kita nak masuk ke dalam tu. Itu sebab saya rasa perlu macam yang Datuk Washita sebut. Dan kita ada pakar-pakar macam Datuk Prof Noh ada, Prof Ishak ada, Prof Datuk Mahmud Zudi pun ada. Cuma bagaimana kita nak dapat. Mahmud Zudi tak pandai dari segitu. Itu kesilapan kita. Bila Datuk kata Datuk tak pandai, tetapi Datuk tidak memberikan peluang itu kepada orang yang pandai. Jadi kalau kita tak pandai, kita nak bawa benda tu susah lah. Accident kita. Jadi sebabnya saya nampak sekarang ni, pertama, kita tidak ada gagasan. Saya cuba tanya kawan-kawan kita yang ada dalam kluster dakwah, kluster fiqh, kluster itu. Dia kata sebenarnya Datuk Mahmud Zudi nak apa? Satu. Dia orang tak nampak tau. MJN nak ke mana? Jadi itu sebabnya saya nampak kita perlu ada satu orang kata apa, satu model yang jelas untuk syariah apa dia, untuk untuk kumpulan syariah apa dia, untuk kumpulan dakwah apa dia, untuk kumpulan pendidikan apa dia. Jadi kalau ada benda tu baru akan saya nampak Blue Ocean yang Datuk Mahmud Zudi nak bawa itu akan lebih jelas. Kalau tidak, kita tak akan ke mana. Kita hanya omong dan sembang-sembang kosong, akhirnya semua bercakap masing-masing. Okey, betul tu Prof Zahar Okeylah, Oscar tu lah dulu itu. Okey. Terima kasih atas kritik yang diberikan. Itu baguslah. Cuma saya terpaksa beralih lah, takut tak habis soalan kita. Dalam memilih sasaran ni, sebagai pendakwah lah, sebenarnya Profesor Arun pun pendidik itu adalah pendakwah. Saya nak tanya secara ikhlas lah, apakah kita objektif kita untuk mencari suatu sasaran yang betul dan tepat dan dengan hasrat untuk mempertingkatkan mutu sasaran kita, ataupun sekadar mencari kepuasan sendiri. Sebab saya ingat, saya nampak ada setengah orang tu bila dia pergi berdakwah tu dia seronok dengan dia rasa seronok boleh jadi macam mana ni dalam ruang kita membicarakan tentang sasaran itu. Macam mana ni? Siapa nak mula? Saya mulakan. Okey. Itulah sebagai cikgu lah. Sebab tu saya rasa kita ada sasarannya yang tertentu. Kita tak boleh buat semua. Jadi untuk pendidikan ada untuk orang prasekolah pun ada, orang sekolah rendah pun ada. Nanti Prof, dalam konteks sebuah kelas tu, kalau kita ada satu perasaan mencari kepuasan sendiri, mungkin lain kelas tu. Kalau kita ada sasaran tu untuk tujuan objektif yang selain daripada itu, mungkin objektifnya nak supaya semua pandai ataupun kita nak pilih seorang yang terpilih untuk macam orang barat, orang sosialis berbeza. Macam mana Prof nak bagi panduan kepada kita? Yang dari segi falsafah dalam pendidikan yang saya pegang lah, dalam pendidikan pegang ialah kita nak memandaikan, kita nak membangunkan setiap pelajar tu, tapi dengan cara masing-masing. Untuk pelajar kumpulan yang lemah ada caranya, untuk kumpulan yang sederhana ada caranya, ada peringkat kemajuannya dan kita bantu dia. Itu dia punya falsafah dan pendekatan. Bukan kita nak cari populariti seperti penyanyi. Saya pun dulu penyanyi juga, RTM. Ya, ramai. Saya dulu dengar suara Prof ni sedap lah. Saya dulu saya pernah interview P. Ramlee. Okey.
Apa Prof yang Prof Tra di apa tu di Terengganu tu masa kita pergi buat audit universiti kat Terengganu? Itu sebagainya. Maknanya dia kalau kita nak cari populariti untuk peminat ramai, saya tahu bahawa saya pernah kerja di RTM. Cara-cara itu kita buat untuk nak menyanyi ke, suara kita nak cantik ke, masuk sandiwara radio dan sebagainya. Memang saya pernah berlaku tu, ada. Tapi kalau jadi cikgu, yang saya tahulah, saya dah tahu seperti yang kita latih. Termasuk juga untuk untuk pendidikan Islam misalnya. Saya perhatikan pendidikan Islam yang paling saya kagumi ialah Profesor Rauf. Muhammad Rauf dulu. Dia dia ketua Jabatan Pengajar Islam Universiti Malaya. Saya belajar di bawah dia. Dia mengajar tu, dia mengajar tu, dia bagi contoh, termasuklah fiqh dan sebagainya, usul fiqh. Tapi dia mengajar tu dengan contoh dia sekali, dengan cara dia tu, dia cara mendekati kita dan cara dia menawan kita. Maka dengan itu kita pun senang belajar dengan dia. Dan kita saya rasa masyarakat kita kenal lah Profesor. Jadi makna dia, saya rasa orang pendidikan ni biasanya tidaklah nak glamour sangat. Ada orang glamour pun nak, tapi saya ingat 100,000 cikgu yang mengajar sekolah rendah tu ataupun mengajar pendidikan Islam tu tidak. Kebanyakanlah 90% tidaklah orang yang glamour sangat. Tak nak mengejar glamour, tapi dia nak mengajar apa yang diberikan untuk dia. Hanya satu sajalah. Oleh kerana dalam sistem pendidikan ni terlalu ketat, terlalu terikat dengan buku teksnya, ujiannya dan sebagainya. Dengan itu kaku. Cara nak mengajar tu dah jadi kaku. Bukan mengajar untuk memahamkan murid, nak sukakan apa yang dia belajar. Lebih untuk okey, boleh Datuk saya pick satu idea Datuk tadi kan. Dalam menentukan usaha kita untuk meningkatkan sasaran itu. Jadi kalau kita ada satu kurikulum yang ketat, kita tak berjaya. Saya nak kaitkan dengan khutbah yang ditentukan teksnya di masjid. Apakah dia boleh menyumbang kepada dakwah untuk masyarakat, sekurang-kurangnya masyarakat masjid sendiri, ataupun memberi nilai yang negatif kepada fungsi khutbah itu sendiri. Jadi sebelum Prof jawab tu, saya minta pandangan orang lain dulu. Nanti Prof bagi silakan. Ya. Macam mana ni? Saya nak tanya orang awam dulu. Sebab tu Prof bagi tahulah orang awam dalam hal ini lah. Tak berani nak komen ke? Orang muda. Yes. Okey. Sebenarnya Datuk Pengusi, khutbah ni memang yang kena jawab orang lelaki lah kan. Oh, yang lelaki lah. Orang perempuan pun dia dengar masa dia dengar betul. Shopping tu. Khutbah jemaah tu. Ya. Tetapi satu perkara yang belum pernah dilakukan Datuk ialah survey bila orang keluar daripada masjid tu, berapa yang sebenarnya ingat dan faham khutbah hari itu. Jadi kalau ia nak menjadi satu fokus tumpuan penyampaian dakwah ataupun sasaran kita melalui khutbah, yang penting ialah kita gunakan platform khutbah tu bukan hanya sewaktu disampaikan, tapi selanjutnya. Ada di YouTube ataupun sebelum pergi masjid saya dah tahu hari ini khutbah Jumaat fokusnya kepada apa titlenya, saya fokus bagaimana. Kerana saya dapati terutama orang-orang yang sibuk bekerja siang hari, dia sampai di masjid solat Jumaat tu kehadiran fizikal tapi tidak kehadiran minda dia. Ya. Oh. Tu juga dia. Pendapat orang perempuan macam mana? Sebenarnya Prof, saya selalu juga pernahkah suami kita balik cerita, Allah hari ni banyak saya belajar melalui khutbah? Kita kena tanya, saya selalu tanya, hari ni khatib cakap apa bang? Kita boleh. Tapi macam tadi disebut oleh Profesor Datuk Dr. Noh Dalimin, dalam kalau sasarannya itu mediumnya kita cakap tentang khutbah,
hari ini kita kena ikut kepada suasana semasa. Khutbah kalau style dulu duk baca macam gitu, no eye contact, tak ada menggunakan peralatan moden untuk orang bergerak dan tengok waktunya tengah hari. Tolonglah Datuk, mestilah orang tidur. Itu perkara biasa. Pengalaman saya baca khutbah, bila dia azan yang kedua tu dah mula tidur situ sebelum khutbah lagi. Itulah sebab tu kita kena gunakan aid ataupun bantuan-bantuan dari segi teknologi moden ni untuk menarik perhatian. Walaupun sekejap khutbah tu, tapi biarlah dia itu boleh diserap, dia boleh bawa balik. At least dia keluar. Saya nak tanya secara lebih spesifik. Khutbah yang ditulis dan disediakan lebih awal itu, apakah suatu nilai yang positif atau negatif? Datuk nak tanya saya ke? Saya nak berdiri atas teori Prof. Ishak tadi. Itulah Datuk ya. Sekarang ni di Majlis Agama Islam mewajibkan semua khatib ataupun imam membaca teks yang telah disiapkan. Disediakan. Oh, nanti Datuk, saya nak tanya orang muda. Dia berani kritik ke tidak tu khutbah yang ditulis tu negatif? Macam mana betul Datuk Izhar khutbah yang ditulis tu? Jadi kalau saya kata betul ke kalau saya katakan imam tu sudah jadi burung berberak tu, burung kakak tua tu, belang. Kadang-kadang saya ada ipar seorang, dia jadi tu imam. Dia nak sebut apa tu, dia kata penyakit dia baca Jawi, penyakit hini. Penyakit hini nah. HI apa tu? HIV. Macam mana tu Azhar? Spanish flu ke? Pertama sekali saya dulu HIV apa tu? Okey. HIV AIDS. Pertama sekali saya yakin pihak Jabatan Agama Islam dah mengalu-alukan penulisan khutbah, teks khutbah daripada pakar-pakar akademik. Ya, dan pada masa yang sama, saya kalau Datuk perasan, khutbah sudah makin pendek atas arahan tuanku, Juli Yang Maha Mulia tuanku. Bermula dari dulu kalau kita tengok bukan saya Selangor, wilayah di bawah Agong, di negeri-negeri yang lain juga yang mana khutbah itu tidak boleh melebihi daripada 15 minit dan mesti mempunyai fakta yang kuat, pendek dan padat. Jadi maknanya apa yang saya nak katakan di sini, khatib, cara penyampaian khatib itu sendiri, macam saya juga khatib Jumaat. Saya baca khutbah daripada negeri Selangor, saya baca khutbah wilayah, saya baca khutbah Sabah, saya baca khutbah-khutbah negeri-negeri lain. Tetapi saya akan sampaikan dalam bentuk yang santai, tetapi sampai pendek. Saya akan analisis, pendekkan khutbah itu dan bagi orang faham. Dan orang muda sebenarnya nak itu je, dia tak nak panjang-panjang, ayat berpusing-pusing. Tapi masalahnya sekarang, saya dengar juga daripada rakan-rakan di Jabatan Agama, dia orang kata kadang-kadang yang membuat khutbah itu, sebab dia khutbah ni kena ada selalu. Bukan senang nak buat khutbah ni, Datuk. Ya. Dia panjang tau. Macam kita nak buat kertas kerja lah, macam nak buat karangan. Jadi macam kita sampai meminta-minta siapa nak hantar. Sampai Cik Malam Mufti minta saya, dia kata kalau boleh bagi tahu lagi lah siapa-siapa yang boleh tuliskan khutbah. Jadi penulisan tu mengikut kepada penulis tu sendiri. Kalau dia jenis orang kritis, dia akan panjanglah cerita dia. Kalau orang tu jenis nak pendek, nak bagi sampai macam Datuk Noh sebutkan tadi, Prof Noh sebut, maka dia akan jadi pendek. Saya nak tanya Datuk Izhar kan. Ingat dulu apa tu ustaz kita, Ustaz Khalid Islam dulu. Dia kata macam mana aku baca khutbah 1 jam, semua tidur. Kamu tengok pilihan ustaz 2 jam, 3 jam, tak apa. Macam mana? Tak betul. Bagi saya dia baca khutbah dia ni di Masjid Khalid Islam. Bagi saya lah Datuk, khutbah ni dia tak boleh panjang. Dia pendek dan padat. Tambah-tambah suasana keadaan tak mengizinkan. Kita pula bekerja pada hari Jumaat. So orang ada masa yang sangat pendek. Jadi kalau kita panjangkan, jadi menyusahkan orang dan orang pun takkan faham. Okey, Datuk pendidikan, kita nak balik pendidikan. Datuk kata tadi, kalau pendidikan itu berasaskan kepada teks yang rigid, maka ia tidak stimulate budak-budak untuk belajar. Tapi sekarang ini saya nak kata dari segi dakwah, adanya khutbah-khutbah yang bertulis, yang rigid, yang bercakap tentang sesuatu yang mungkin masyarakat tempatan tak faham lah.
Orang kampung saya tu dia tak faham apa COVID tu. Dia kata COVID ni apa ni? Mengarut Israel punya ni. Macam mana ni? Ya, dia antara dua lah. Ada ekstrim yang mesti ikut secara rigid apa yang ditulis, baca secara yang diperlukan, maka habislah dalam masa 15 minit tu. Tapi saya setujulah. Ya. 15 minit. Tapi setuju apa Datuk? Masa untuk baca khutbah atau panjangnya khutbah tu 15 minit saja. Okey. Tapi isinya tu, cara menulisnya tu, kalau kita ada satu cara yang kita rigid, kita ikut saja, orang buat, ini cara membacanya pun ditentukan cara membacanya dan sebagainya. Satu lagi, kalau kita nak yang lagi satu bebas mana kita biarkan setiap imam baca sendiri, buat sendiri. Itu lagi tak boleh. Yang saya ikut dulu bab imam baca sendiri ialah Ustaz Abu Bakar Hamzah. Hamzah dulu. Saya ikut dia. Saya pernah jadi ikut dia. Tapi dia lebih santai, tapi dia lebih pandai cara dia tengok siapa yang datang, cara dia ulas keadaan tempatan lah. Keadaan tempatan mana kampung tu apa dan sebagainya. Ya. Maka dengan itu dia relevan dengan kampung tu, kampung baru di Datuk. Saya urus 2 surau dengan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan dan saya berjaya bila saya mulakan surau di Akademi Islam. Saya kata kami nak solat Jumaat di sini tapi jangan paksa kami baca khutbah kamu. Dia benar pasal pegawai dan anak murid kita juga. Bila saya pergi Istad, saya kata kami nak solat Jumaat di Istad tapi tak nak terikat dengan khutbah yang ditulis. Menteri Datuk kata, ambil lah, tak apalah, okey lah. Apa semua sekali. Sebab dia kata kami percaya pokok intelektual dia tak kacau. Dia tidak cerita tentang politik apa-apa. Tapi tidur juga. Saya pengalaman saya, sekali saja dalam hidup saya ni orang tak tidur. Kalau tidak pun mata dia tengok, tak tahu dia faham tak faham. Saya baca khutbah di Akademi Islam tu, tajuk dia mereka yang tidur waktu khatib membaca khutbah. Itu bawa tak tidur. Cuba ulang sikit macam mana ni. Saya dalam forum kita susah kita nak pecahkan antara perlu tulis dengan tak boleh tulis. Seperti saya katakan tadi, Cik Zahar sebut, ada tulis, ada panduannya tu tulis, tapi cara nak menyampaikan tu bebaskanlah sikit. Cara dia, itu kena latih tu. Macam orang baca berita juga, 10 minit baca berita tu susah tau. Baca berita di radio lah dulu. Kena belajar betul-betul, kena ada cara aturannya, apa tu orang nak dengar 10 minit tu. Tapi kalau cakap dia cerita pusing balik, betul ayat pun tak faham, itu kena latih tu, kena cara ada intonasi di tempat-tempat. Itu betul lah, orang kata bukan membaca khutbah tetapi berkhutbah, gitu. Tak tahulah. Tapi ada tekniknya untuk kita dilatih. Cara nak baca berita tu pun dilatih. Cara kita nak masuk sandiwara radio pun dilatih. Mana dia kata itu. Bukan makna sebarangan. Sebab itu saya setuju dengan Datuk Masitah tadi, kita mesti ada juga aid atau bantu-bantuan. Ya. Macam kat Singapura ditayang kan? Ditayang tu ada slide ditayang. Supaya kalau kita ditunjuk orang miskin, dia tunjuk ada keadaan orang miskin macam ni. Kalau dia tunjuk kata orang yang melampau macam ni. Kalau tunjuk orang yang bagus-bagus, tunjuk ada dia punya videonya tu ataupun dia punya slide-nya tu supaya dia bantu. Mesejnya sampai dalam masa 15 minit tu. 15 minit membaca tu dengan bantuan gambar, foto dan sebagainya, kalau boleh. Lebih berkesan daripada hanya baca 15 minit dengan bersahaja begitu, orang tak suka. Itu sebab target audience tu siapa? Target audience ni siapa? Itu yang komunikasi teori tu. Yang keduanya, saya rasa dari segi kontennya tu, kalau boleh tempatan lah keadaan yang orang tempatan. Bukan kalau isu di Batu Pahat lain segala isu. Isu di Batu Pahat tu maknanya dia nak cakap tentang nasi berani gam lah. Berani gam. Itu maksud saya lah. Ya. Okey, mungkin saya beralih kepada nampak jelas tadi kan. Saya beralih kepada satu
saya persoalkan, iaitu apa tu, kita ada masa banyak lagi ni. Okey. Yang itu kata orang dalam forum-forum kita ni lah. Dia kata dakwah dalam negara kita ini sudah menjadi macam kalau bidang sukan kan orang lari setempat. Bersungguh. Tetapi dari segi sebenarnya dia duduk di situ juga. Tidak ada suatu kemajuan yang jelas. Ataupun kita katakan macam riuh sekampung, dakwah sekarang ini sudah menjadi suatu fenomena yang cukup meriah dan sebagainya. Ramai para pendakwah macam-macam kelas. Kelas ni macam-macam. Jadi mak kita ataupun mak saudara kita dia pilih apa semua sekali. Dia kata Datuk Mak Syitah tu suami dia nama sekian. Bukan saja dia dengar Datuk Mak Syitah, dia kenal suami tu nama apa semua sekali. Semua sekali. Dia macam pilihan masing-masing. Tapi kata setengah orang, ini macam dakwah kita riuh sekampung, bertelur sebiji. Siapa dia nak mula dia? Siapa nak mula dia? Datuk Izzah nak mula dulu. Okey, nanti siapa dia pun nak mula. Boleh saya mula dulu, Prof? Ya, sila. Kita sekarang ni nak bercakap dalam segmen kemajuan dakwah. Ya. Bagaimana kita mentafsirkan kemajuan dakwah tu? Adakah kita mentafsirkan kemajuan dakwah tu dari segi ramai orang yang lebih berdakwah, ramai da'inya, kalau kita punya ukuran tu ialah ramainya pendakwah, ramainya kita tengok wah dah banyak pencetus ummah lah, da'inya, Nilofa pun cari PU lah ni, selebriti pun nak kahwin dengan pendakwah. Itu jiran saya tu. Tak, maknanya kemajuan ke tu. Kita sekarang ni bila kita cakap 4 perkara ni, kita kena bincang serentak. Siapa sasaran ataupun audien atau target group kita, maka target group dan audien ini method dia akan berbeza. Cara mendekati audien ni berbeza. Objektifnya juga berbeza. Dan mengukur sukses ataupun tidak yang Datuk nak cakap tentang kemajuan ini, sehingga kita nak kata adakah kita lari setempat, adakah kita sudah maju ke depan, kita di tahap takok yang sama ataupun kita mengukur ke belakang. Mengukur kemajuan ini perbezaan ada dari segi siapa target group kita. Kalau layman, orang biasa, method dia macam Dr. Izzah sebut tadi lah. Layman, dia tak nak lama-lama. Orang sekarang ni, kalau video agama ni 2 minit tu dah bertuah sangat orang tengok video dalam WhatsApp. TikTok tu, tak boleh lebih daripada situ. So cabar diri you untuk menyampaikan dakwah dalam masa 2 minit. Bukan 2 jam macam kita buat forum ni. Tak ada anak muda nak tengok ni Dr. Izzah kalau 2 jam. 2 Ini minit. saya nak minta Prof Ishak jawab tu. Sebab dia baru ni mencadangkan supaya dakwah guna TikTok. Prof Ishak kita kena gunakan suara dia yang merdu. Sebab Prof Ishak ni sesuai untuk selebriti. Sebab selebriti ni pendekatan dia nak nyanyi-nyanyi. Dia nak macam ada lagu, jadi Bollywood suara dia. Dan juga pendekatan pada anak remaja pun dia nak sikit ada lawak-lawak. Sebab tu Maharaja Lawak pun sekarang dah start panggil da'i-da'i masuk bersama dengan mereka. Bahkan kita ada satu segmen namanya lawak tak lara. Lawak yang tidak lara. Jadi pada saya itu satu perkembangan, satu kemajuan yang kita kena lihat dalam bentuk hari ini. Kalau anak-anak muda, of course macam Dr. Izzah sebut, method dia sangat berbeza. Dia nak benda yang cepat tapi padat. Dan dia nak benda tu memperlihat pada dia objektif dia ialah apa? Islam tu ada penyelesaian. Nah, you bercakap tentang pandemik COVID-19. Islam apa penyelesaian dia? Nabi pernah juga kuarantin. Nabi buat, dia nak tengok begitu. Dia nak relate. Supaya dia merasakan bahawa al-Islam salihah li kulli zaman wa kulli makan. Itu kita punya objektif. So kat situ saya kata 4 benda ni tak boleh lari. Sasaran kita siapa, method dia akan berbeza, message dan objektif kita berbeza, dan kayu ukur kejayaan itu akan menjadi berbeza. Yang tadi Profesor Ishak sebut tadi, kalau pada student, kalau Profesor Noh sebut kalau student di kampus beza, student di sekolah beza. Mungkin lebih simple, tetapi kita tidak boleh lari daripada textual sebab dia ada exam dia pula, dia ada keilmuan dia, maka dia lebih kepada ta'lim, penghayatan dan sebagainya. Jadi nak kata kita lari setempat tu, ukuran kemajuan itu berbeza kepada audience dan
how you measure KPI you, macam mana you nak measure dan siapa yang nak buat. Sebab tu saya kata kena ada semak balik, check and balance. Siapa buat semakan tu kepada kita dalam menentukan adakah awak seorang pendakwah yang berjaya ataupun tidak. Pandangan kerdil saya lah, Datuk. Okey, betul, bukan kerdil tu. Siapa dia nak sambung? Saya buka untuk orang lain sambung. Itu pandangan yang bagus, bukan kerdil. Ada nak ulas? Datuk, pada pandangan-pandangan tadi, saya nampak satu perkara yang boleh kita lakukan, iaitu yang orang putih sebut action louder than what you said. Action is louder than what is mentioned. Jadi pasukan-pasukan, contohlah, kan, pasukan-pasukan sukarelawan mengkebumikan mangsa kematian berpunca daripada COVID. Ini ada pasukan dari Majlis Dakwah Negara sebagai contoh. Jadi orang muda saya lihat dia sangat tertarik dengan jika kita lakukan satu tindakan demikian. Dan itu bukan lari setempat lagi lah, kerana dia sudah terlibat dengan aktiviti yang melibatkan kegiatan sukarelawan khusus untuk mengkebumikan jenazah-jenazah COVID-19 sebagai contoh. Ya, okey. Itulah Avid Liu yang di popular tu, ke begitu? Mungkin itu pendekatan dia lah. Tetapi saya yakin Avid Liu, kita bukan nak Avid Liu. Kita nak Majlis Dakwah Negara itu sebagai nama yang ke depan, bukan nama individu. Yalah, okeylah kita cubalah lepas ni. Maknanya Datuk Noh, kita nak kena balik kepada macam saya sebut tadi lah. Asas kita punya dakwah tu apa? Kebajikan, misi bantuan, ataupun kepada bantuan saja ke, misi kemanusiaan, mendekati mualaf, apa asas kepelbagaian? Bukan retorik lah, bukan retorik. Okey. Sebenarnya Datuk, apa yang saya terbaca 2 minggu dahulu ialah bila masyarakat Kristian Indonesia mati disebabkan oleh COVID. Mereka tidak ada pasukan untuk mengkebumikan jenazah tersebut. Jenazah penganut Kristian ini telah dikebumikan oleh pasukan daripada Muhammadiyah. Seluruh Indonesia dalam mass media antarabangsa bercerita bagaimana komitmen masyarakat Islam Muhammadiyah Indonesia membantu mengkebumikan mayat-mayat orang Kristian, kerana dah tak cukup orang untuk laksanakan itu. Saya rasa dakwah yang luar biasa. Mana dengan acara dan upacara. Ya, betul. Itu luar biasa. Saya dapat input daripada sana pun, saya lihat macam banyak betul orang menyebutlah insiden tersebut. YouTube banyak orang melihat. Dan bagaimana dia laksanakan, bagaimana dia menghormati masyarakat itu dan dia berperanan untuk maju ke depan. Itu contoh je lah tu. Ya. Okey. Nanti Prof. Datuk Izhar nak cerita bahagian dia macam mana. Datuk, saya setuju bila Datuk Noh sebut tentang action tu. Dan sama macam yang Datuk Masyidah sebut, bahawa kena ada plan dia punya focus group, and then apa yang kita buat sebenarnya. Kalau nak tengok model yang dibuat oleh Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri ketika jadi mufti. Kenapa dia dapat sambutan yang luar biasa daripada semua pihak? Bila kita buat kajian kita tengok yang follow dia tu orang muda, memang ramai. Orang muda sangat ramai. Kemudian orang tua pun ramai, kerana dakwah yang disampaikan sangat simple. Dan dia seorang mufti. Setiap kali macam yang Datuk Noh sebut tadi lah, bila ada isu yang perlu segera. Katakan contoh radio Pantai Timur tersilap azan 5 minit sebelum azan, kalau tak salah saya, satu ketika. 3 negeri buka puasa. 3 negeri buka puasa. Masa tu betul ke radio Pantai Timur tu, radio lain. Belah sana. 3 negeri, Pahang, Terengganu, Kelantan. Masa tu kelang kabut tu.
Kelang saya kabut. ingatkan Radio All Star. Okey. Kelang kabut. Tapi dengan pantasnya Mufti Wilayah Persekutuan keluar keesokan paginya keluarkan fatwa sama ada puasa tu sah atau tidak. Mufti Memang sekarang viral. lah. Yang sekarang ni menteri sekarang lah. Jadi maknanya Yeah. kalau kita tengok model tu jelas. Model jelas. Maknanya kat mana nak jawab, lepas tu siapa kita punya fokus group, lepas tu kita tahu apa skop dia, kalau politik, kalau dakwah, kalau isu perubatan. Jadi kat situlah yang saya rasa apa yang Prof Datuk Noh sebut tadi perlu sangat, orang kata apa, dalam dakwah ni dia kena cepat. Dia bukan lagi macam dulu kita bercakap tapi buatnya tidak. Gitu, wallahualam. Dia kena buka kitab kuning dulu jadi lambat tu. Itu lambat lah, payah. Orang muda sekarang ni Google je tu. Ya ke? Ini pedas ni, bukan kitab kuning dulu ni. Tapi tak kena kot saya pun. Sama juga, saya pun kitab kuning juga ni. Okey. Datuk Ishak, macam mana ni? Sesepuh nak nasihatkan. Maknanya ketuaan seseorang itu tidak menghalang dia diterima oleh masyarakat muda asalkan dia punya action itu macam orang-orang muda. Begitu kan? Tidak play safe macam pengurusi MDN. Tidak play safe. Dia berani macam Ibrahim Ali. Gitu kan? Okey. Yang menggerakkan kepada penembangan pokok-pokok durian di itu dia itulah di Raut tu maknanya Datuk Ibrahim Ali lah kawan saya tu, adinda saya. Bagaimana Profesor? Okey. Ya, saya kata tadi setujulah. Pertama target kita siapa? Kalau kita mengajar budak-budak, target kita budak-budak, maka kita boleh ukur sejauh mana dia faham, sejauh mana dia boleh buat tingkah laku. Kita mengajar dengan contoh, very important. Contoh tadi, action oriented. Pasal budak-budak. Ya, macam budak pun, orang tua pun. Kita dalam masjid pun ada kita mengajar ataupun tunjuk dengan contoh. Orang lihat. Betul lah tu. Saya nak tanya kan, masa Tan Sri Hamid Osman ni, dia duk marah kat TV ni, dia tak nak kepada bekas-bekas selebriti lah. Mana selebriti yang sudah tua. Tak nak. Saya channel kita ni pelbagai. Channel sekarang ni, terutama channel sekarang ialah channel social media dan pelbagai social media platform, kemudian TV dan sebagainya. Channel kita berlainan, maka berlainan channel memerlukan berlainan konten, format kontennya tu. Format kontennya berlainan. Tapi saya rasa sekarang ni kita tak boleh harap dah radio yang cakap dengar-dengar aja. Kita nak multimedia, sebab tu saya kata TikTok tadi yang saya sebut cadangkan supaya MDN buat. Sekurangnya 2 minit, seminit tak apa TikTok, tapi biar message tu mudah aja supaya MDN ni ada brand, ada orang hormat. Kandungannya bagus, betul orang hormat. Ini nak bagi tahu pengalaman ni. Yalah. Yang keduanya, nanti nak tahu nak mencelah pengalaman ni. Kita ada keluarkan di bawah tu lah logo di atas tu, logo Al-Jamaah tu. Kita kata alaikum bil jamaah man syadza ilan nar. Translate-nya, kita hendaklah bersatu padu, maka sesiapa yang memencilkan dirinya, dia akan terpencil sampai ke neraka. Jadi, pihak pembaca kita, dia tidak tengok pada konten tu. Dia kata hadis ni, hadis maudhu' ke, hadis marfu' ke, itu. Jadi macam mana ni kita nak tengok ni? Kita punya audiens. Tak. Tapi sebab tu, kita jangan panjang sangat. Apa nanti tu? Macam mana Datuk Mati cerita? Audiens kita tu target kita, itulah dia Datuk yang kita cakap sasaran tu. Bila dia tengok aspek mana, dia tak tengok. Jadi target kita tak betul lah tu dah. Bukan target kita, pelbagai. So kita kena pelbagai mencabar diri kita supaya kita boleh masuk pada kepelbagaian ni. Semua orang boleh terima kita. That is our challenge. Itu satu cara lah. Itu sebab saya rasa. Okey, teruskan Prof. Panjang sangat ayat betul-betul panjang. Biar mudah ajalah, 2 perkataan pun tak apa. Jangan panjang-panjang sangat, orang nampak. Lepas tu dia nak tengok apa message dalam format tu, dalam message. Orang buat 1 minit dia message lebih berkesan daripada buat 1 jam.
Misalnya lah untuk dalam, jadi kita kena cari macam tu sekarang, 1 minit, 2 minit. Kita buat message very jelas apa yang kita nak cakap tu padat. Bila orang nampak je dia tengok, dia ingat lah. Dia ulang balik ke, dia share kan sebagainya. Kita tak boleh buat cara ceramah yang panjang macam kita buat sekarang ni. Orang ada lah. Orang tak nak tengok dah. Ya, tak cukup, tak ramai audience tengok. Kalau dia minat, dia akan tengok. Dia sebenarnya ada level awareness. Kita nak level kesedaran dulu, nak tahu dulu sikit, nak bagi dia suka dulu. Kemudian baru dia kaji lagi, kemudian baru dia kaji lagi, kemudian dia belajar lagi. Jadi kita boleh kaji kesan kita ni daripada level awareness ke, level tindakan ke, level... Itu kepelbagaian yang macam Datuk Masyid kata tadi lah. Orang ni kepelbagaian kesan. Ini sebab tu saya pakai teori communication. Kesan kepada audience tu berlainan. Walaupun kita dengar masing-masing yang sama, tapi kesan dia berlainan. Jadi kita buat kajian sikit. Ini cara nak buat kajian tu mudah aja. Ada teorinya. Lepas tu kajian tentang pelbagai audience. Lepas tu apa kesan dia dari segi awareness level ke saja, kemudian pengetahuan ke, kemudian bertindak ke, kemudian sebagainya. Kemudian lagi satu channel kita tadi. Maka apa channel kita pakai? Yang ni untuk siapa yang dengar, siapa tak dengar, siapa tak suka, siapa tak suka. Maka kita dapat mencari yang mana sesuatu untuk channel ni jenis apa. Untuk channel ni jenis apa, message apa, panjang mana. Jadi dari satu orang pengantar ni orang yang ni lah, dia cikgu ke, macam prof sendiri ke, orang personality yang tertentu. Saya tak buat pengantar, saya suruh orang buat. Maka dengan itu lebih berkesan. Saya tak boleh sebagai saya script writer. Dulu radio pun saya script writer je. Orang yang cakap lebih pandai, lebih... Oh gitu. Saya producer cari orang yang pandai cakap, suara dia cantik, bahasanya pun bagus, kemudian orang peminat je. Saya melalui dia lah. Skrip saya, tapi dia yang... Ini zaman Ismail Jal ni, ha? Ismail Jal, Saim Salim, sebagainya, nyanyi macam Rudia Alias, Bakar Ahmad, Pun Pawang. Saya lah tu. Itulah. Sekarang tak ada lagi. Mana dia? Secara strategi communication ni, dia pelbagai, sangat canggih sekarang, sangat canggih. Jadi kita kena belajar strategi communication yang canggih. Bukan setakat cakap-cakap begini je. Dan maka kalau dengan itu nak buat tu kena ada, salah satu saya pergi tengok baru ni, nak tengok kartun Hana and Omar and Hana. Dia buat kartun pendek je, tapi cukup berkesan. Budak-budak sampai million tengok tu. 2 million lebih. Kartun apa tu? Hana dengan Omar and Hana. Saya pun tak tahu. Ya. Okey. Baiklah. Kita tak boleh umum gitu. Kita kena ada special cara untuk audiens yang tertentu. Tak apa, pelbagai pun tak apalah. Orang nak tengok pun tak apa. Tapi kita dengan ada... Katakanlah sekarang ni kita nak classifykan. Dalam konteks realiti Malaysia sekarang ni. Ada berapa jenis sasaran? Sebagai kalau macam MDN ni dia punya pertubuhan besar kan. Jadi dia nak macam Datuk Masyid kata tadi lah. Kalau termasuk puak dakwah tu cakap politik, dia tebang lah, dia tebah lah maknanya. Jadi sekarang ni kita classify ini orang politik sasaran kita, ini orang intelektual, ini orang pendidikan, ini orang dakwah, ini wanita, ini belia. Saya tak suka juga nak misahkan wanita daripada... Ya betul, saya kata itu betul lah tu. Ya. Sebab itu tapi betul. Tapi dalam realiti kita sekarang ni, boleh kita tahu... Saya perhatikan, saya lebih suka apa yang ada sekarang kita tambah baik. Jadi kita mulakan dengan yang ada sekarang di universiti apa yang ada. Bukan nak tambah baik. Di sekolah apa yang ada tambah baik. Di radio RTM apa tambah baik. Ataupun macam mana kumpulan WhatsApp, kumpulan ini kita boleh buat secara authoritarian. Kita buat di atas besar-besar je tu, orang nak suruh orang buat. Tak boleh. Orang tak akan buat. Kita gunakan apa yang mereka dah ada. Ini Prof ni orang golongan konservatif lah. Ni bukan orang reformasi lah ni kan. Tak. Saya tak ada. Saya kawan baik. Saya kawan baik ramai orang. Ramai insyaAllah bukan tak masalah. Yalah, maknanya mesti berlaku secara evolusi.
Walaupun kita dan nak juga classify. pada orang-orang yang nak buat, perhatikan kalau orang tu dia suka buat macam dakwah politik, dia suka dakwah politik, tak apa, biar benda tu. Ada yang dakwah untuk remaja, biar begitu. Jadi tapi kita tambah baik aja, kita tambah baik apa yang dah ada. Dan itu cantum pelan-pelan. Okey. Siapa nak tambah? Siapa nak bagi tambahan lagi? Adakah nak komen terus seterusnya? Kalau tidak ada, saya nak tanya lagi satu. Siapa dia sebenarnya yang nak menjadi pihak yang mengukur? Pihak yang mengukur. Sekarang ni ada orang mula bercakap tentang kita perlu kepada para pendakwah profesional. Ini juga dalam kepala saya confused. Dia kata kemajuan bidang undang-undang kerana ada satu badan yang tertentu yang bagi tauliah, misalnya macam peguam, dia ada badan pentauliah dia. Engineering pun ada bidang dia. Semua sekali. Dia nak pendakwah pun macam tu. Jadi dengan keadaan yang ada sekarang ni, persoalan yang timbul, siapa dia yang nak jadi badan tu? Badan yang menentukan bahawa kadang-kadang tauliah pun dalam bidang dakwah ni, saya tidak ada tauliah di Kelantan, tapi saya selalu dekat dengan masyarakat Kelantan. Saya terima tauliah daripada Perlis. Itu macam mana ni? Badan mana yang patut mengambil peranan sebagai pihak yang menentukan KPI itulah? Saya rasa benda ni Datuk, kita dah cross border ni. Sebab ni di bawah kuasa Sultan. Yalah tak apalah Sultan, kita tak kacau dia lah. Dia tak. Dia sekarang ni macam ni. Tauliah, dia bila sebut tentang tauliah, kita dah ambil kuasa yang di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Nanti nombor dua. Nanti dulu. Kejap. Saya nak kata manakah body, sama ada kita kata pejabat sultan, pejabat negeri. Jadi oleh kerana pejabat sultan tu ramai, pejabat negeri tu ramai, maka kita ada berapa badan dalam masyarakat kita, begitulah maknanya. Kita satu badan je tu. Kan? Banyak sultan, banyak badan, banyak negeri, banyak badan. Kuasa-kuasa agama berada di tangan negeri. Oleh kerana itulah maka soal fatwa di pusat pun sudah menjadi masalah kerana kadang-kadang dia melanggar kuasa negeri. Apakah dalam bidang dakwah kita juga terpaksa menerima satu badan monitor yang satu, misalnya di peringkat pusat saja dengan kebenaran diberikan oleh raja-raja di negeri ataupun kita berasaskan kepada negeri. Begitu mungkin ini yang sepatutnya di negeri ni orang ni boleh menjadi pendakwah di negeri ni, dan macam mana kita punya nasihat kepada, sebab lepas ni saya rasa lepas convention ini MDN pun nak melawat ke negeri-negeri berbincang dengan para kerajaan negeri, para majlis, para istana dan sebagainya. Apa yang patut kita cadangkan? Saya cadang begini Datuk. Dia di bawah dia bila sebut tentang dakwah, tentang ceramah, tentang keterlibatan dengan masjid dan surau. Bahkan kalau di Johor tu lain pula kaedah dia. Kalau tiada tauliah, bermakna tidak boleh berceramah di atas bumi Johor langsung. Itu di Johor. Di negeri lain berbeza. Jadi kalau dalam hal ni, siapa nak pantau? Kalau di negeri-negeri sudah ada, dia panggil Jabatan Agama Islam. Kalau di JAIS, dia panggil bahagian dakwah. Bahagian dakwah. Dan mereka di bawah bahagian dakwah tu dia ada bahagian tauliah. Dan semua itu mesti mendapat kelulusan daripada, maknanya daripada pihak Jabatan Agama Islam, pengarah Jabatan Agama Islam. Jadi saya cakap ini, ni dalam konteks, nanti saya dalam konteks ni, seorang peguam akan dipantau oleh Bar Council. Dan Bar Council ini akan monitor sama ada peguam ini berada pada kedudukan yang betul ataupun tidak.
mereka juga mahu supaya para pendakwah juga ada badan monitor ya, monitoring badan dia supaya menentukan bahawa orang ni seorang pendakwah yang misalnya kalau ada kes misalnya katalah seorang pendakwah dianggap sebagai keterlaluan dalam dakwahnya. Jadi siapa dia yang akan menarik tauliah dia, akan menegur. Kalau katalah Selangor tarik tauliah, dia pergi aktif di Melaka. Tak boleh tu. Eh? Tak betul teori tu. Ya ke? Bila ditarik kalau ditarik di Selangor, bermakna dia kena minta izin juga untuk dapat tauliah daripada negeri lain. Contohlah, saya ada 5 tauliah. Dia ada 5 tauliah, ada 6 tauliah. Kalau satunya ditarik, maka dia boleh aktif dalam negeri-negeri yang dia ada tauliah dah. Betul. Itu saya tanya tadi pun. Jadi maksudnya benda tu kita tak boleh nak kacau sebab dia di bawah negeri-negeri tu. Soalnya kalau seorang pendakwah itu dianggap sebagai tidak bermoral oleh sebuah negeri, tapi dianggap bermoral oleh 4 buah negeri yang lain. Ya, betul. Dia itu sama yang concern yang dibincangkan oleh mereka yang mahu kepada satu badan pentauliah. Mereka itu tidak menentukan sama ada badan tu maupun banyak dan sebagainya. Sebab apa? Nak campurkan air dengan minyak tu. Macam di peringkat mahkamah syariah. Betul. Jadi kadang-kala tauliah untuk masuk mahkamah itu berbeza-beza. Ada orang yang ada lesen untuk pergi berguam di mahkamah syariah di Kelantan. Tetapi dia tak boleh masuk mahkamah syariah lain. Dia tak. Jadi dari ini, apakah wajar kita mempunyai idea untuk memberi suatu sifat yang dikatakan pendakwah profesional berasaskan kepada ada badan apa tu badan apa kita panggilkan badan apa tu yang menentukan itu. Basic ideanya macam mana? Betul. Okay. Saya ingat Datuk yang itu ada pendapat saya sangat menarik kerana peguam syar'i pun dia adalah mendapat keputusan dari majlis peguam, tetapi bila dia nak masuk Johor dia kena ada permit Johor. Dia nak masuk Kelantan dia kena ada izin Kelantan. Jadi kalau Majlis Dakwah Negara mengeluarkan sedemikian di peringkat seluruh Malaysia, adalah tugas masing-masing bila ingin praktis di Kelantan atau di Johor atau di Terengganu mendapatkan izin-izin yang berbeza tadi. Tapi sekurang-kurangnya di peringkat atasan, kita sudah di peringkat sentral, kita dah bersama-sama memantau, memperbaiki. Dan mungkin juga bila keahlian dia sebagai pendakwah di Majlis Dakwah Negara digantung sebagai contoh, mungkin negeri-negeri lain juga akan ikut kerana didapati tindakan dia di peringkat negeri pun tidak boleh diterima. Jadi kadang-kadang itu mengambil masa. Jadi kalau di peringkat Majlis Dakwah Negara ada demikian, terutama negeri-negeri yang tidak ada raja di Sabah dan Sarawak sebagai contoh. Saya 15 tahun di Sabah, Datuk. Jadi kita berdepan dengan banyak juga cabaran-cabaran demikian yang mana di peringkat negeri dia balik kepada Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kerana JYP bukan Majlis Raja-Raja. Tetapi kalau ada, dia amat membantu, terutama orang-orang muda yang ingin melaksanakan kegiatan dakwah, mendapat satu pengiktirafan dan suatu penilaian tertentu. Dan dia juga kena menjaga apa yang the do's and the don'ts supaya dia punya watikah itu kekal. Okey. Macam mana? Ada orang lain lagi nak bagi pandangan ni. Mungkin katakanlah kita ada satu majlis syura. Katalah letaknya di bawah Yadim, katakanlah. Jadi majlis syura ini akan menjadi satu badan pemantau. Tetapi di apa semua sekali ada diwakili oleh apa-apa. Ada orang nak bagi pandangan lagi, Yang Datuk Izhar kata dari segi kuasa negeri itu kita fahamlah. Yang dari segi macam Datuk Nuh timbulkan tu. Maknanya ada satu badan yang satu macam bar council, tetapi dari segi dia dengan state tu mungkin
dia ada urusan sendiri dengan kuasa-kuasa negeri. Datuk. Jadi sekarang ni kita dah ada JAKIM, Datuk. Jadi mungkin Datuk Masyidah boleh tengok, boleh tanya, boleh bagi pandangan sebab Datuk Masyidah jaga JAKIM dulu. Sebab JAKIM dah ada bahagian dakwah. Dan dia juga melihat kepada golongan yang penceramah yang boleh dimasukkan dalam TV, tak boleh masuk TV sebab dia orang ada hubungan dengan MKN. So mungkin Datuk Masyidah lebih tahu. Okey. Sebenarnya Datuk Pengerusi, kalau kita nak bandingkan pendakwah dengan peguam yang ada Bar Council ni, kita sedang membandingkan apple and pineapple. Oh begitu. Dia adalah dua perkara yang berlainan. Pineapple ni ada duri kan? Dia bukan begitu. Maksud gini, peguam dia adalah satu profession yang bergaji sebab itu dia ada pemantauan. Ini dia buat kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama, macam Dr. Izhar sebut tadi, Datuk Dr. sebut dia bahawa kita tak boleh lupa bahawa enactment dan ordinance, sebab itu saya kata dakwah politik kena merefer pada orang politik supaya kita bercakap tidak keluar daripada garisan perlembagaan persekutuan, semua ni kita tak boleh, kita siapa nak pantau, kita nak pantau. No. Penetapan hal ehwal Islam adalah di bawah kuasa Majlis Agama Islam dan negeri-negeri. Itu tidak dapat ditolak. Maka monitoring dakwah telah pun dibuat oleh Majlis Agama Islam negeri. Cuma Datuk kena tanya balik, berkesan sejauh mana dia orang pantau, begitu sajalah. Soal tauliah memang kena ada. Sebab tauliah adalah credibility. So kalau peguam pun dia nak bercakap, kalau seorang kerani di mahkamah tak boleh jadi peguam walaupun dia dah jadi kerani 30 tahun. Sebab dia tidak ada credibility. Ya, seorang pembantu hospital takkan sama dengan seorang doktor walaupun dia kerja lebih lama daripada doktor tu. It's credibility. Maka sama juga dalam berdakwah ini. Nak bercakap soal agama bukan, tak maaf lah, saya selalu orang marah sebab kita kata celup 2 minit. Bukan, Datuk. Credibility you memerlukan you faham soal agama itu, tahu untuk menjawab. Dia kena ada credibility. Ya, yang Nabi SAW pun selalu sebut, ambillah agama ini daripada Jibril. Kalaulah benda tu mudah aja, boleh fikir aja, tapi benda tu wahyu. So kita bercakap tentang kalau hukum pun wahyu. Jadi dekat sini saya tengok ada beza ya, sebab dakwah ni boleh menjadi profession, boleh menjadi orang kata tak boleh lah, tak boleh jadi profession, tak dia boleh kita pendakwah ya, tapi dia ada tanggungjawab bukan pada agama juga. Dan saya nak balik tu bila soalan Datuk tanya siapa yang nak monitor macam Datuk Dr. Izhar sebut sudah ada badan. Tapi keberkesanan itu macam mana? Mungkin macam Datuk Dr. Ishak sebut tadi, saya setujulah, kita benda yang ada kita tambah baik, because we cannot be creating new things dengan keadaan enactment dan ordinance yang ada sedia ada. Kita bercakap berdasarkan kepada undang-undang tertinggi di negara kita ini adalah perlembagaan persekutuan yang telah memang ada peruntukan dia sendiri, Datuk Pengerusi. Maknanya kalau lahir suatu badan misalnya, badan itu yang katanya suatu badan separuh kerajaan ke atau badan kerajaan ke, maksudnya JAKIM. Apa yang telah dialami oleh JAKIM, usaha JAKIM menyatukan fatwa telah menerima satu musibat yang besar, sampai kepada melahirkan kontroversial. Maknanya usaha untuk menyatukan itu di bawah otoriti macam Datuk Azhar katalah, kita ada JAKIM tu. Jadi JAKIM sendiri pun tidak boleh berbuat sesuatu kerana dia tertakluk. Tetapi ada kadang-kala kalau badan itu badan yang bebas, itu ideanya. Kalau badan itu badan yang bebas, yang kredibilitinya tinggi. Misalnya kalau macam Bar Council itu, tak kira lah Bar Council yang dah campur politik ke, yang menjadi tunggangan kepada human right punya movement dan sebagainya. Tapi kalau ada badan yang kredibiliti yang tinggi, dia kata saya menawarkan satu moral para pendakwah yang tinggi dengan saya memberi suatu endorsement yang baik dan dengan itu juga negeri-negeri akan hormati. Tapi macam Datuk Noh kata tadilah, macam Prof. Noh kata, kalau kita tarik daripada mereka ini, kita punya endorsement tu, maka negeri-negeri kata itu satu amaran. Kita katakan satu amaran bahawa sesuatu yang tak betul telah berlaku, begitu kan? Sebab kita pun tahu ada jabatan-jabatan agama di negeri, tapi kita ada JAKIM, kita ada YADIM, kita ada lagi
Mawi, kita ada macam-macam lagi. Tapi ya benda ni masih lagi berlaku, terutama sekali ada selebriti baru yang belum matang dalam urusan dakwah ini. Kadang-kadang mereka itu terlanjur oleh sebab populariti sahaja. Saya punya komen satu je Datuk Prof. Satu cita-cita yang besar, sangat murni, tidak mustahil, tapi jalannya penuh ranjau berduri. Tidak mudah Datuk. Sebab kita di JAKIM dulu pun pernah cuba nak dapat satu je tu, mufti negara, mufti besar. Sebab ni banyak mufti-mufti, satu je. Sampai sekarang tak dapat Datuk. Sebab kuasa macam tadi Datuk sebut, tertakluk kepada negeri di bawah kuasa-kuasa sultan. Kemudian kalau badan bebas yang Datuk Pengurusi cakapkan ni, siapa yang bagi otoriti kepada dia? Siapa yang nak iktiraf dia? Kalau kerajaan, dia mesti di bawah pelantikan kerajaan. Betul. Kalaupun dia boleh menghukum orang ni begini, dia tidak ada otoriti. Dia Datuk, beginilah saya bagi sikit pandangan lah. Dalam kekacauan yang ada sekarang, sudah begitu ramai kalangan dalam masyarakat kita yang hilang keyakinan kepada orang-orang politik. Itu. Sebab itu macam-macam idea telah timbul. Telah hilang keyakinan dengan orang politik mana yang saya mahu berteduh, dan mereka itu asyik, sudah parlimen sudah jadi kedai kopi dan sebagainya. Jadi bagaimana lagi kita nak mengharapkan otoriti? Mana ada otoriti dalam negara kita ini kecuali kamu perlu berdiri sendiri. Dan bagi saya, golongan pendakwah perlu tegak sebagai satu jalur yang tersendiri. Jalur yang tersendiri mengubat segala luka bangsa yang sudah begitu dalam lukanya dan parut masih ada, dan yang akan berparut lagi kerana gelagat orang politik dalam negara kita. Jadi kita tak cakap tentang gelagat-gelagat lain lagi. Jadi oleh kerana itu, sebagai pendakwah yang senior, mesti kita berfikir bagaimana kita mau menyelamatkan dakwah ini supaya tidak dikotori oleh budak-budak yang masih mentah yang berhingus, tidak dikontrol. Mengharapkan JAKIM atau YADIM untuk mengkontrol mereka itu. JAKIM dan YADIM itu pun dikontrol. Ini pada pandangan para pendakwah yang sebenar yang berada dalam masyarakat kita. Jadi bagaimana kita boleh mengharapkan orang yang kena kontrol untuk mengontrol orang lain dengan cara yang betul. Jadi asas idea di situ. Tetapi saya persoalkan di sini, macam Datuk Masyitah kata tadilah, satu cita-cita besar yang kemungkinan kejayaan itu sedikit, tapi siapa dia boleh tahu, Datuk Masyitah, apa yang akan berlaku esok lusa kepada politik negara kita. Kalau kita tidak cuba menyediakan payung terlebih awal, melihat kepada keruntuhan nilai-nilai moral politik di kalangan orang-orang politik kita, kalau kita tidak menubuhkan satu alternatif kepada keruntuhan politik itu yang dipikirkan oleh mereka itu. Tapi bukan fikiran saya. Ini fikiran mereka itu. Okey, Datuk Prof Ishak Harun. Ya. Saya melihat kuasanya sebagainya. Tapi saya setuju dengan Datuk Masyitah bahawa ini dakwah ni dia lebih aktiviti yang lebih longgar, lebih pelbagai, lebih ada pendidikan, ada hiburannya ada sikit, ada contohnya tadi action oriented sebagainya. Jadi ada pelbagai. Yang barangkali MDM boleh buat ialah menyusun panduan-panduan ataupun memberi panduan yang lebih spesifik, jelas untuk apa-apa. Sebab tu saya lebih suka buat secara pendidikan lah, bukan secara buat undang-undang, buat secara autoriti. Lebih pada persuasion daripada contoh, lebih pada hormat kita. Dengan itu apa yang kita cakap tu lebih diterima. Sebab itu inklusif lah, MDN ni inklusif, tapi dia juga ada pelbagai aliran, lebih cara, channel. Pelbagai. Jadi sebab kita tak boleh buat semua. Jadi buat yang utama-utama je dulu yang supaya terutama social media sekarang. Media sosial sangat pengaruh. Macam tadi Surah Azhar tadi sangat berpengaruh.
Maka dengan itu barangkali kita lebih kena banyak belajar tentang communication berdasarkan media sosial ni. Salah satu daripada caranya lah. Yang lain tu boleh tambah-tambah. Terima kasih. Okey. Ada apa lagi yang siapa nak tambah sebelum kita akhiri kita punya majlis ini? Silakan. Saya tak nak soal lagi. Saya nak dengar apa-apa tambahan daripada ahli panel tentang apa saja yang kita perbincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini mempunyai nilai tinggi yang boleh diambil faedah oleh para pendengar kita. Silakan. Datuk, saya tertarik dengan istilah yang Datuk gunakan tadi, jalur baru itu. Dia menjurikan pengharapan baru kepada khususnya generasi muda, dan dia melihat bahawa jalur baru ini ingin membawa dia keluar daripada polemik politik, polemik COVID-19 sebagai contoh. Jadi jalur baru di dalam pendekatan dakwah di Malaysia ini kita perlu lahirkan, dan dia akan tidak ada label sama ada ini adalah daripada parti A, parti B dalam politik, atau dia ni daripada organisasi 1, organisasi 2, organisasi 3 di dalam gerakan dakwah. Jadi saya yakin generasi muda, terutama yang mengikuti Facebook Datuk Azhar tadi, sudah pasti dia akan sangat tertarik kerana dia tahu bahawa ini tidak terlibat dengan polemik-polemik yang ada sebelum ini. Itu yang saya nampak adalah jalur baru itu sebagai satu pendekatan yang menarik lah. Ya, ini saya nak sebut sikit lah. Jadi yang ada sekarang sama ada MSG, ini cerita orang tua-tua ni. Sama ada apa tu Suara Islam yang dekat London, kat Amerika dan semua sekali itu sudah bersatu padu mengatakan kita perlu mempunyai satu jalur baru yang betul-betul independen. Bukan artinya kita menghilangkan walak kepada apa-apa yang ada kan. IRC ada, MSG ada, Suara Islam ada, yang tu ada. Jadi semuanya sudah bertekad untuk berbimbing tangan supaya kita ada jalur baru yang jelas untuk membimbing bangsa kita. Cumanya macam Datuk kata tadilah, platform yang jelas, yang tidak yang dikatakan oleh Datuk Masyitah tadi penuh dengan unak dan duri, suatu perjalanan jauh yang sangat berbahaya. Macam kata Hang Lekiu kepada Hang Tua, jangan senang-senang kamu nak mencari jalan singkat, kerana jalan singkat itu penuh dengan unak dan duri. Ada sikit lagi, 1-2 minit lagi. Siapa dia nak tambahkan? Okey, kalau cukup saya tutup di sini sajalah. Okey. Saya rasa itulah perbincangan kita pada hari ini, dan tugas saya sebagai moderator kepada perbincangan ini, saya cukup berpuas hati kerana dapat respon yang cukup baik daripada orang yang paling senior, daripada orang yang paling muda, daripada yang masih pertengahan dan sebagainya. Jadi bagi saya ialah kebenaran itu yang perlu kita cari sekarang ini, dan polemik ini mestilah diteruskan daripada kita sekadar mendengar berbagai-bagai polemik daripada kalangan yang di luar daripada circle kita, daripada kalangan kita. Lebih baiklah kita berpolemik dengan kita mencari suatu kedudukan yang baik, kerana yang baik itulah sebenarnya petunjuk Allah. Dan lam yajtami ummati ala dhalal. Apabila kita mendapat suatu kesatuan pendapat, maka itulah yang diredai oleh Allah. Dan kalau kita ada satu perpakatan dalam kerja, maka itulah kerja yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apabila tuan-tuan panelis sekalian menyebut MDN, itu sebenarnya kita ini bukan suatu forum MDN yang resmi. Ini forum Mahmud Zudi sebenarnya. Itu cumanya oleh kerana Mahmud Zudi dan MDN itu macam sinonim. Macam kata orang dulu, maka oleh kerana itu saya
terimakan sajalah apa yang kita bincang dengan Mahmud Zudi itu seolah-olah satu perbincangan dengan apa tu macam Profesor orang kata Mahmud Zudi sebelum ini pernah menjadi sinonim dengan Akademi Pengajian Islam. Mahmud Zudi itu adalah Akademi Islam dan Islam, tapi sebenarnya tidak begitu. Oleh kerana itu saya akan menyampaikanlah pandangan-pandangan ini selain daripada diambil kira oleh masyarakat, juga kepada para pemimpin dakwah kita yang sedang bersidang sekarang ini. Untuk makluman, kita ada 40 pertubuhan dakwah dari seluruh negara yang sudah bersatu padu untuk berfikir tentang jalur baru dakwah bagi mengadakan suatu perubahan sosial sebagai satu asas untuk pembinaan negara bangsa bagi orang Islam dalam negara kita. Dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panelis dan insya-Allah kita boleh berjumpa lagi selepas ini, dan saya berterima kasih kepada para penonton yang pada hari ini tidak begitu banyak kerana kita ada orang yang masa tertentu, tapi dalam peringkat dalam masa seminggu, 2 minggu, kita punya rating akan melambung tinggi dan saya percaya mereka akan menilai apa yang kita katakan. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.